Sambil-sambil tu nanti tolong check dekat live Facebook kalau dia orang kata tak dengar ke apa macam tu lah, kena bergerak solo tu macam tu Okay, kita mulai. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Macam mana Malaysia baru? Okey semua. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jal kerana beri kesempatan kepada kita semua untuk kita bertemu pada hari ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada anda semua yang sudi hadir pada hari ini. Walaupun cuti kan? Cuti dapat pula straight Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia punya cuti tu berderet. Tapi terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada hari ini kerana meluangkan sedikit masa untuk kita sama-sama menikmati hidangan yang telah Allah hidangkan kepada kita dalam kitab Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita keampunan, Allah rezekikan kita kesihatan dalam keberkatan, dan juga Allah berikan kita kemudahan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi, insya-Allah. Yang ini tiga benda yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ni Allah SWT berikan kita tiga doa ini dan Allah makbulkan bagi kita ketiga-tiga doa ini. Dan tuan-tuan sekalian, bila sebut pasal kesihatan yang berkat ini, dia bukan sekadar kesihatan fizikal tau. Dia juga merujuk kepada kesihatan rohani, kesihatan hati. Sebab ada je manusia yang fizikalnya sihat tapi hatinya tak sihat. Mana lagi penting, hati sihat ke fizikal sihat? Bagi saya dua-dua. Bagi saya dua-dua sekali lah. Mana kesihatan hati dan kesihatan fizikal kita nak minta Allah berikan pada kita. Sebab dengan kesihatan hati, kesihatan fizikal yang Allah berikan pada kita, maka benda ni akan synchronize. Benda ni akan jadi satu benda yang integrate, satu integration yang bagus untuk menyebabkan kita lebih baik dalam serve Allah. Sebab ada je kita ada kekuatan untuk bangun beribadah kepada Allah tapi hati tak hadir. So biarlah kita ada kekuatan untuk menunaikan ibadah tapi dalam masa yang sama hati juga hadir, hati juga kita serve Allah. Bukan sekadar fizikal kita je yang tunduk, angkat takbir. Tak. Tapi hari ini perasan tak? Ramai orang fizikal sihat, boleh bangun, solat dan sebagainya. Buat satu tindakan fizikal dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang hati tak hadir. Perasan tak benda ni berlaku? Hati tak hadir macam mana? Sebab tu tak dapat khusyuk. Sebab tu tak mampu untuk dapatkan kelazatan dalam ibadah. Sebab itu baca Quran sekalipun, ada je aktiviti fizikal yang kita lakukan. Kita ambil Quran, kita ambil wuduk dan sebagainya. Dan kita baca. Ada benda yang kita boleh nampak, aktiviti fizikal kita buat. Tapi malang sekali, baca Quran tapi tidak menghadirkan hati. Barangkali mungkin hatinya tak sihat, hatinya ada penyakit, maka menyebabkan kita tak dapat kelazatan tu. Kelazatan ni kita rasai dekat mana? Dekat lidah, bukan? Kelazatan ni kita rasai kat mana? Hati ke dekat fizikal kita, pada akal kita? Hati lah. Kenapa kita nak suruh pergi dekat kedai tom yum tu? Sebab apa? Sebab hati kita telah tertangkap dengan tempat tersebut, betul? Dia bukan sebab akal kita bila sebut je pasal bila sebut kedai tom yum kita teringat kedai tu. Bukan semata-mata tu.
Barangkali kita teringat kedai tu, tapi tidak semestinya hati kita mengiyakan kita kena pergi kedai tu. Nah, so hati ni, once kalau kita menang hati, kita akan banyak benda yang akan memberi perubahan pada kehidupan kita. Sama juga dalam pembacaan Quran, kita bukan sekadar nak bantu dekat sini, dan bukan sekadar kita nak kumpul sijil setiap tahun Ramadan khatam Quran. Nah, kan setiap tahun kan kita pergi masjid-masjid, kita pergi baca Quran banyak-banyak lah. Dan kita akan ada satu sijil khatam Quran yang penganjur akan berikan. So physically kita akan dapat benda tu. Tapi janganlah kita jadikan ini sebagai satu benda yang sekadar fizikal. Tapi kita nak biar hati kita sihat, supaya kita dapat menghadirkan hati, khususnya dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dan khususnya saya sebutkan sini adalah berkaitan dengan ibadah lah. So ibadah kena hadirkan hati. So mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, Allah SWT bukan sekadar berikan kesihatan fizikal, tapi Allah SWT berikan juga kesihatan hati, insya-Allah. Amin. Untuk sama-sama kita serve Allah dengan lebih sempurna dan lebih baik, insya-Allah. Okey, baik. Saya insya-Allah pada hari ini mungkin banyak sikit ayat kita nak cover. Macam okey. Mungkin pada bulan lepas kita agak sikit sangat ayat, tapi banyak pengajaran kita dapat pada sesi 9, siri yang ke-9 yang lepas. Tapi hari ni saya plan nak banyakkan sikit, sebab saya rasa kita dah siri ke-10 hari ni dan kita baru sampai ayat 60. Okey ke? Banyak lagi tu kita nak berjalan, which mean lebih kurang kita berbaki lebih kurang dalam 165 ayat lah kalau kita tamat hari ni. Kita akan berbaki 165 ayat. Saya kira-kira lebih kurang dalam 20 kali sesi buat habis semua tu. So kalau kata setiap bulan sekali, 20 bulan, setahun lebih buat habis. Tapi ala kulli hal kita pergi mana kita termampu, sebab wallahualam nyawa kita pun kita tak tahu sejauh mana kita boleh pergi. So kita harapkan dengan nyawa yang ada ini Allah berikan yang terbaik, dalam takdir yang terbaik, dalam pengawalan Allah yang terbaik, insya-Allah. Okey, baik. Jom kita masuk topik kita pada hari ini. Kita akan bincang, insya-Allah. Nampak macam kata banyak sangat kan, tapi mungkin bagi anda sikit kan. Kita akan bincang bermula daripada ayat 54 surah Al-Baqarah, dan kita akan tamatkan insya-Allah pada ayat ke-60. Banyak ke sikit? Okeylah 6 ayat kan? Acceptable, okay? So 54 sampai 60 kita akan pergi dengan insya-Allah dengan metod tafsir tahlili. Kita akan analisis sedikit dan kita akan keluarkan apakah jis dan mutiara yang kita boleh ambil daripada 6 ayat yang kita akan bincang pada hari ini. Betul? 6 ayat kan? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 7 ayat. Betul? 54 sampai 60, 7 ayat lah kan? 7 ayat kita akan bincang pada hari ini. Okey, baik. So saya tadi bila anda masuk tadi, first thing yang saya tengok adalah tangan-tangan anda. Tak tahu kenapa dia tertangkap dengan inai di jari tu. Tapi alhamdulillah kita teruskan pada hari ini. Kita akan bermula pada ayat 54. Dan saya tak silap saya pada siri 9 kita dah bincang juga ayat 54 ni, tapi tak habis. Okay, kita bincang sikit sangat-sangat. Hari ini kita akan sambung. Ayat 54 berbunyi macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajal fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini cerita pasal apa? Kalau kita ingat cerita sebelum ni, ini cerita pasal yang Nabi Musa AS telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk pergi mengambil kitab Taurat, dan untuk menyempurnakan kitab Taurat itu memerlukan masa 40 hari. 40 hari. So sepanjang ketiadaan Musa bersama-sama dengan Bani Israel, maka ketika itu Bani Israel mencari alasan yang paling kukuh untuk meninggalkan Musa AS. Dan setibanya Musa selepas mendapat Taurat daripada Allah Azza wa Jal 40 hari itu, maka ayat 54 ni datang. So bila mana Musa balik, dan kenangkanlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiayai diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu. So sepanjang ketiadaan Musa ini, mereka mencari satu benda untuk mereka serve, satu benda yang mereka untuk sembah, which mean pada hakikatnya Bani Israel ni, mereka ada semangat ubudiyah, mereka ada semangat untuk mencari Tuhan. Tapi malang sekali, dengan banyak perkara yang Musa telah highlightkan, Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Tapi akhirnya mereka bila ketiadaan Musa ni, mereka mencari anak patung lembu untuk mereka sembah. So anak lembu ni, anak patung lembu ni untuk mereka sembah. Jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, satu yang positifnya, dia ada benda yang baik lah, semangat ketuhanan yang ada dalam dirinya tu bagus dah.
tapi tidak disalurkan kepada tempat yang betul. Tidak disalurkan pada tempat yang betul. Tuan-tuan sekalian, dalam sesi pembincangan kita hari ini, tadabbur pada hari ini, kita akan kenal sebenarnya apakah punca masalah manusia pada akhir zaman juga pada hari ini, bukan pada zaman Bani Israel je masalah ni. Kita akan reflect juga apa yang berlaku pada situasi kini, kenapa manusia kadang-kadang dia on off dalam ibadah pada Allah. Kadang-kadang kenapa dia on off beriman kepada Allah? Kenapa on off solatnya? Kenapa on off ngaji Qurannya? Kenapa? Hari ini kita akan tengok apa punca sebenar. By ayat kita akan pergi lepas ni, Allah akan perlihatkan kepada kita apa yang Bani Israel rasa sampai dia sembah patung, apa yang Bani Israel rasa sampai dia tak nak ikut perintah Allah, apa yang Bani Israel rasa sampai dia tak nak ikut suruhan Musa yang Allah turunkan kepada Musa untuk execute, sembelih ataupun bunuh bagi mereka yang tak nak follow Musa alaihi salam. Kenapa? Apa benda yang telah menyebabkan mereka rebel, dan apakah yang telah menyebabkan mereka tak mau ikut perintah Musa? Okay? Kita akan jumpa lepas ini apakah punca dan apakah masalah akar yang telah menyebabkan Bani Israel, dan boleh saya katakan inilah dengan situasi hari ini, kenapakah manusia yang pada asalnya beriman, yang ada semangat untuk mencari Tuhan, tapi mereka mencari sebab berbagai-bagai alasan untuk membebaskan diri dia daripada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Azza wa Jalla. Okay, kita pergi pada ayat 54 dulu. Ya, ya. Kita tanya sikit Ustaz, kalau boleh Ustaz jawab selepas ni, bila Ustaz berpuas nanti. Sebab bila dah pergi banyak kelas Ustaz kan, dah tahu yang Nabi Musa bawa ramai Bani Israel keluar daripada Laut Merah selamat pada Firaun tadi tu, ramai macam 600,000 kan Ustaz kan? Kemudian bila berlaku kejadian ini, yang orang yang bagi idea sembah patung macam pada Samiri ke sama kurang, tadi 600,000 tu ramai. Jadi yang bagi idea yang negatif ni, dalam punya ramai tu, yang bagi kita dalam masyarakat kita mesti ada yang berapa orang yang tak baik seorang kan? Yang lain-lain ni tentulah akan bagi komen apa kau ni yang macam ni kan. Betul. Kenapa? Adakah detail tentang hal itu? Detailnya adalah, menarik soalan Tuan Yusof tadi. Detailnya adalah pada masa ini, bila Musa pergi tinggalkan kaum dia, Musa tak tinggal macam tu je. Ada seorang lagi, iaitulah companion dia, iaitu siapa dia? Harun. Harun ada masa ni. Sebab itu bila sebut ayat 54 ni, digambarkan dalam tafsir menceritakan pasal cerita ayat 54 ni, Musa terlampau marah, dan Musa jadi begitu marah sekali sampai dituju pada Harun, dan ada setengah-setengah tafsir dan riwayat mengatakan dia pegang rambut Harun. Dia kata, kau ke yang benarkan benda ni berlaku? Which mean ada agent of change ada agent of change yang cuba untuk merubah daripada swing. Tahu swing kan? Kita guna istilah politik pada ini kan, yang menyebabkan swing tu. Ada orang yang cuba untuk mengelakkan daripada swing tu, tetapi mereka masih lagi mengikut cara mereka. Mereka masih lagi ingin mengiyakan apa yang mereka rasa. Mereka nak sembah Tuhan patung tu. Sebab kenapa patung? Sebab nanti kita akan jumpa jawapan apa real problem sebenarnya mereka ni. Mereka bukan sebenarnya mereka tidak mahu sembah Tuhan. Mereka bukan tak mahu mencari suatu benda yang mereka nak sembah. Mereka nak sembah sesuatu. Tapi apakah punca sampai mereka swing daripada mereka sembah Allah, Tuhan Musa, dan mereka swing kepada sembah patung? Kenapa mereka sembah patung? Kita akan jumpa reason ni lepas ni. So terima kasih. Sebab saya rasa kalau saya sebahagian di masyarakat tu kan, bila Samiri buat macam ni kan, saya akan kawan-kawan saya lain tentu kita akan lawan dengan Samiri kan. Yelah. Jangan buat macam ni kan. Betul. Jadi itulah saya cuba nak mencari jawapan itulah. Macam mana tak? Tapi kita kenapa tidak ada dalam ramai 600,000 tu sekumpulan puak yang baik yang nak mempertahankan ajaran Nabi Musa tu kan. Betul. Tapi kita cukup geram dengan Samiri ni macam tu lah kan. Kita cuba tengok dulu adakah jawapan yang akan datang nanti menjawab segala kekeliruan kita. So kita akan tengok pada ayat seterusnya nanti. Okey, baik. So bila Musa alaihissalam pada asalnya marah pada Harun yang telah membiarkan, hakikatnya memang tak biarkan pun, ada usaha. Tapi yang telah menyebabkan berlaku swing, Tuhan yang asal iaitu Allah disembah pula pada Tuhan patung anak lembu ini, maka Musa ni jadi centralize balik dia punya akal fikiran dia, tak jadi marah pada Harun. Maka dia pun datangkan pesanan daripada Allah. Selepas Allah datangkan ilham kepada Musa alaihissalam, dia kata apa benda? Fatubu ila barikum. Dia kata sekarang ini sebelum fatubu ila barikum innakum zalamtum anfusakum.
Dia kata, wahai Bani Israel, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. So lepas ni kita akan jumpa word ni berulang-ulang kali. Kamu telah menganiayai diri kamu sendiri, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. You will find after this repeated times. Musa bagi tahu kamu sendiri telah menganiayai diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Kita akan jumpa dialog ni banyak kali lepas ni. Okay? Dan apakah Musa punya saranan pada orang yang telah swing Tuhan ni, swing untuk menyembah Allah ini? Maka dia pun mengatakan, fatubu ila bari'ikum. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan kamu. Faqtulu, antara cara untuk membersihkan diri, sebab sekarang ini peristiwa yang berlaku adalah syirik. Dia bukannya dosa biasa, tak kenang nikmat Tuhan. Kita pun kadang-kadang tak kenang nikmat Tuhan juga. Tak? Okay? Ini bukan isu macam ni lagi dah. Ni isu adalah mereka dah murtad. Mereka dah syirik kepada Allah. Maka bila berlaku syirik, mereka murtad, maka sembah Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jal. Maka cara untuk membersihkan diri, cara untuk menghukum mereka yang murtadin, orang yang murtad, yang syirik kepada Allah Azza wa Jal, adalah faqtulu anfusakum. Maka jangan kita pelik, zaman Musa dah ada dah hukum macam ni. Ya. Bermulanya execute, bukan sembelih ataupun pancung ini bermula pada zaman Musa AS lagi. Which mean pengukuhan hukum yang pancung tu datang pada zaman Nabi SAW. Which mean permulaannya dah ada pada zaman Musa lagi dah. Okay? Sebab itu orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam, hukum hudud kata apa benda? Boleh bunuh kan? Boleh bunuh. So faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Poinnya kat sini adalah tuan-tuan sekalian, Musa mengarahkan 12 tribes, 12 puak ni. Sebab kenapa 12 tribe? Kenapa 12 puak? Kita akan tahu lepas ni juga nanti. Banyak benda-benda yang akan berkaitan dengan ayat seterusnya. Kenapa kita boleh tahu 12 puak dalam Bani Israel ni? Kenapa kita tahu tribes ni ada 12 bilangan dia? Kita akan tahu lepas ni juga, lepas ini. Tapi daripada 12 puak ini, Musa arahkan kepada 12 puak ni, ketua-ketua puak ni, bunuh orang yang murtad. Bunuh orang yang murtad. So Musa tak akan pergi bunuh seorang-seorang. Tapi Musa arahkan ketua-ketua puak ini, tolong bunuh mereka semua ni yang murtad daripada Allah Azza wa Jalla, yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak macam keras sikit dah permulaan pada hari ni kan? Kita pasal bunuh orang yang tak sembah Allah, orang yang syirik pada Allah. But it's okay. Di sebalik kekerasan ini, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kena ingat ayat 54 ni betul-betul. Walaupun nampak kena faqtulu anfusakum, tapi rahmat Allah datang sebab apa tahu? Dah syirik, tapi Allah masih lagi buka peluang untuk mengampunkan dosa mereka. Cara dia macam mana? Faqtulu anfusakum. Which mean kalau dibunuh mereka semua ni, Allah willingly nak ampunkan dosa syirik mereka. Walaupun nampak kena bunuh mereka semua ni, tapi bagi Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Daripada kamu duduk hidup dekat muka bumi ni, sembah Tuhan selain daripada Allah, bertambah dosa-dosa kamu. Baik kamu mati sekarang, bila kamu dibunuh dengan cara yang telah ditetapkan Allah, aku ampunkan dosa kamu. Macam itu lebih baik bagi kamu. So selepas anda tengok ayat 52, anda ingat sequel ni Allah sebut summa afauna ankum min ba'di dzalikum la'allakum tashkurun. Ingat sequel ni betul-betul. Saya tak nak anda lari daripada point ni. So tak nak nampak macam anda macam kerasnya permulaan surah ataupun pembicaraan kita pada hari ni. So ingat, tawaran untuk pengampunan dah berlaku ayat sebelum tu lagi dah. Okay? Tawaran untuk pengampunan telah berlaku ayat sebelum tu lagi. So step 1, Allah kata thumma afauna ankum. Aku lovingly untuk mengampunkan kamu. Afauna dia beza dengan ghafara ataupun tuba. Dia berbeza. Okay? Afauna, afun, dia membawa makna pengampunan yang sangat yang datang atas dasar kasih sayang, ataupun pengampunan yang datang dengan diampunkan dan dilupakan kesilapan-kesilapan lalu. Maaf dan lupakan. So special keampunan ni. So dah ada dah seruan untuk keampunan ini. Tapi mereka abaikan seruan keampunan ini. Bahkan mereka melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla pula lepas tu. Maka Allah buka lagi peluang tawaran. So anda nak pandang mana lagi lebih? Adakah anda masih nak terperangkap dengan mengatakan, Allah suruh bunuh, sedangkan rahmat Allah bertalu-talu Allah bagi pengampunan. Tapi mereka tak rebut benda tu. Mereka tak nampak kasih sayang tu. Bahkan pembaca Quran sampai ayat ni mereka katakan, kita rasa macam, sampai kena bunuh. Tak. Bunuh ni adalah satu benda yang bagi kita kejam lah. Bunuh ni bagi kita satu benda yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat keras.
Tapi di sebalik kekerasan ini tak ke nampak sebenarnya Allah membuka peluang taubat untuk mensucikan diri kamu. Ini peluang. Syirik ni kalau dah syirik memang sasah lah Allah kata. Kalau tidak dihukum dekat muka bumi ni, syirik ni tempatnya neraka je. Dan serendah-rendah tempat neraka ni orang tempat orang syirik. Okay? So why not untuk sucikan diri kamu, faqtulu anfusakum. Ini cara yang terbaik Allah sarankan bagi mereka yang murtad. Okay? Fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Okay, baik. Yang ni ayat seterusnya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Okey, baik. So ingat lagi tak saya beritahu tadi, kita mencari punca kan, kenapa Bani Israel mereka pada asalnya mereka dah mula start percaya pada Tuhan. Dan mereka ada semangat untuk menyembah Tuhan. Tapi kenapa mereka menyembah Tuhan patung tu berbanding dengan Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Musa bagi-bagi macam-macam dah peringatan yang Musa buktikan segala benda yang kamu dapat datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka sembah patung? Sebab ini punca dia. Punca ni telah dizahirkan Allah sebab punca ni. So bila mana diarahkan 12 ketua puak ini untuk bunuh orang-orang yang murtad, maka mereka kata, ish, kenapa aku kena bunuh? Dan mereka katakan, dan kenallah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Maksudnya benda, mereka tak akan bunuh orang-orang murtad tu. So mereka against apa yang Musa suruh. Dia kata benda, kalaulah Tuhan nak suruh aku bunuh mereka semua ni, dan kalau benarlah kamu messenger of Allah, kamu adalah penyampai risalah daripada Allah Azza wa Jal, why not Tuhan perlihatkan dirinya sendiri depan mata kami dan suruh kami bunuh mereka semua ni? Apa maksudnya kat sini? Maksudnya punca akal mereka adalah mereka nak menyembah benda yang mereka boleh lihat. Dan tak pelik masyarakat kita hari ini pun mereka akan lebih percaya benda yang mereka lihat depan mata. Surah ini dimulakan dengan allazina yu'minuna bil ghaib. Benda ni bukan benda yang mudah. So mesej ni kekal sampai benda yu'minuna bil ghaib ni dibangkitkan sekali lagi dalam cerita Nabi Musa ni. Sebab mereka tak percaya pada perkara ghaib tu. Faham tak? So benda ni berlaku pada umat akhir zaman juga pada hari ini, bukan pada Bani Israel je. Sebab dia kata narallaha jahrah, biar aku dapat tengok Tuhan depan mata aku sendiri. Kalau Allah nak suruh aku bunuh mereka semua ni, kenapa Tuhan tak perlihatkan diri mereka sendiri dan arahkan kami untuk bunuh mereka? Kamu wahai Musa, duk declare kamu adalah messenger of Allah. Kamu adalah penyampai risalah daripada Allah. Tapi kalau benda sebesar ini, yang kalau kamu nak suruh aku bunuh puak-puak aku ni yang murtad kepada Allah ini, so why not Allah munculkan diri sendiri? Ini adalah benda yang sarkastik dibangkitkan oleh siapa? Oleh Bani Israel kepada Musa. Jahrah. So bila mana macam ni, kena ingat tau, mesej surah Al-Baqarah yang konsisten Allah bangkitkan adalah beriman kepada Alkitab, beriman kepada risalah yang disampaikan. Maka bila mana mereka mencabar soalan kenapa Tuhan tak perlihatkan diri mereka sendiri, maka Allah feel offended daripada apa yang telah mereka sebutkan ini. Sedangkan aku turunkan utusan iaitu Musa AS untuk sampaikan kata-kata aku kepada kamu, tapi kamu tak percaya. Maka sekarang ini Allah kata Allah feel offended, aku dah turunkan Musa ni untuk sampaikan dan dia ada Taurat dan mesej surah Al-Baqarah pun beriman kepada risalah. Maka bila mana mereka tidak beriman, mereka tak nak ikut Musa, Allah kata fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kalau anda baca kat sini, maka kerana itu kamu disambar peti. Okay, kalau bagi terjemahan lebih tepat, sa'iqah juga akan berlaku tang kiamat nanti. Dan berlakunya sangkakala pertama nanti, yang akan berlaku disaster masa itu. Ada juga disebut dalam surah An-Naba sa'iqah. Sa'iqah ni adalah satu dentuman kuat. So tak semestinya peti. Okay? Sebab lebih tepat sa'iqah ini kita katakan satu dentuman yang sangat kuat. Dan dentuman ini telah menyebabkan Bani Israel mati. Mereka ni mati dengan dentuman-dentuman yang kuat yang telah Allah hadirkan. Sa'iqatu wa antum tanzurun. Kenapa mufassir mengatakan ianya kilat? Sebab ada perkataan tanzurun dekat sini. Yang benda yang nampak. Sebab apa dia katakan kilat? Sebab dentuman yang kuat dan nampak. Apa benda dekat dunia ni? Kilat dan peti. So bila hasalnya sa'iqah ni bukan merujuk pada peti. Kenapa dikatakan mufassir kat sini kilat dan peti? Sebab sa'iqah tanzurun. Satu dentuman yang kuat dan benda tu boleh lihat. Iaitulah peti. Faham tak? So bila anda nak terjemahkan sa'iqah, saya sarankan anda terjemahkan satu dentuman yang kuat.
Tapi sa'iqatu wa antum tanzurun, yang kamu boleh lihat adalah peti. Nah, so dengan Allah bagi satu gambaran yang sangat dahsyat kepada Bani Israel. Gambaran Bani Israel selepas dengar dentuman tu, dia bukan sekadar dentuman, patut terkejut mati. Bukan macam tu je. Dia Allah kata, nak kata dahsyatnya kematian mereka ni, Allah kata sebelum mereka off kehidupan mereka ni, terpadam kehidupan mereka ni, mereka sempat lihat kilat tu. Faham tak? Nak kata macam mana proses nak menuju kematian tu, dia dengar tu dah mati dah. Tapi sebelum nak sampai kematian yang terakhir tu, the real turn off bagi sebuah kematian manusia ni, kematian Bani Israel, dia sempat tengok kilat tu. Apa yang Allah nak sampaikan sebenarnya? Dengar mati, sebelum mati tengok. Dan benda tu berlaku pula selepas daripada dia mencabar Allah. Dia menolak risalah Musa. Apa yang kita boleh faham kat sini? Saat ini yang mereka cabar adalah kenapa Tuhan tidak perlihatkan dirinya. Kalau kamu nak suruh aku buat benda yang sebesar membunuh kaum aku, membunuh puak aku, kenapa kau tak lihatkan diri kamu sendiri, wahai Allah? So mereka sedang menggunakan ataupun mereka sedang mencabar teori penglihatan, benda yang mereka nak lihat. So Allah SWT kata, aku nak hancurkan kamu. Subliminal message-nya adalah, kalau aku nak matikan kamu, tak semestinya kamu boleh kena lihat je. Aku dentum sekali, dan aku bagi kamu sebelum kamu nak mati tu, kamu lihat benda yang telah menyebabkan kamu mati. Ni, iaitulah kilat tu sendiri. So ini adalah peranan tanzurun. Dan saya rasa pada kuliah sebelum ni saya dah syarahkan kepada anda apakah maksud nazara, beza dengan syahada. Apa beza dia? Kalau ingat lagi, apa beza nazara, apa beza syahada? Yang itu semua tengok. Apa beza tara? Ingat lagi tak? Ada ni, saya nampak yang hadir kuliah lepas. Bezanya apa? Nazara. Cerita Nabi Musa kan saya bagi tahu banyak pengulangan perkataan tanzurun, nazirin, perkataan nazara. Kenapa nazara? Big visual effect, ataupun boleh kita katakan nazara ni merujuk kepada sebab Musa punya kaum ni, iaitu Bani Israel, mereka suka beriman dengan benda yang mereka suka tengok, visual. So nazara ni dia mohon kepada penglihatan visual yang telah menyebabkan mereka kaget. Bahasa orang Indonesia, kaget tahu kaget? Kaget ni apa benda? Terkejut. Ni macam ni, terpana. Terpana. Pernah tak anda tengok satu benda dan anda terpana dengan benda tu? Pernah kan? Dalam kehidupan anda terpana dengan sesuatu. So Allah SWT bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ni, cerita pasal Nabi Musa, banyak visual big event yang telah Allah perlihatkan sampai kamu terpana. Hatta masa kamu nak mati dengan dentuman sekalipun, aku bagi kamu terpana sekali lagi. Mati dan terpana dengan kilat peti yang telah menyebabkan kamu mati itu sendiri. Jelas tak? Okey, jadi ini adalah cerita pasal ayat ke-55. Ustaz, yang mati tu, yang jahat menyembah berhala tu ke semua sekali? Tak, jahat menyembah berhala saja. Jahat menyembah berhala saja. Dan dikatakan juga oleh mufassir setengah-setengahnya, dia mengatakan tidak semua yang mati. Nak katanya bukan dia kata tak semua mati tu beriman pada Nabi Musa still hidup lagi lah. Dan ada juga mufassir mengatakan daripada kalangan yang tidak beriman ni pun lepas dentuman tu berlaku, ada juga yang tak mati. Mereka cuma pengsan je. Pengsan. Dia tak sampai level mati, tapi memang ada yang mati. Sebab jelas dalam ayat ni memang dia mati. Okey. Tapi ada juga dikatakan mufassir setengah-setengah tu pengsan sahaja. Okey. Ada sebab kenapa Allah takdirkan kata-kata mufassir sebutlah. Saya tak ingat siapa. Ada sebab kenapa Allah takdirkan ada yang mati, ada yang pengsan. Ada sebab. Okey, ada sebab ada takdir mati dan pengsan. Hakikatnya kalau pengsan pun dah mati dah nanya. Tak sedar apa-apa. Okey. Tersambung. Dan Allah bagi tahu dekat ayat 56, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Lepas mereka dah mati, lepas dentuman tu, Allah kata Allah hidupkan balik. Lepas mereka dah mati dah, which means dah masuk ke alam barzakh, dah masuk ke alam akhirat dah. Lepas mereka mati, Allah kata "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Lepas mereka mati, ini bukan cerita pasal alam akhirat lagi ni. So memanglah lepas kita mati, masuk alam akhirat, kita akan dihidupkan kembali. Tapi cerita ni bukan kaitan dengan benda tu. Sebab itu ba'atsnakum. Maksudnya sebelum ditransfer ke alam akhirat, dia dihidupkan sekali lagi dekat tempat yang sama. "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Allah bagi tahu, aku hidupkan kembali, mudah-mudahan kamu bersyukur. Okey.
Sebab kenapa Allah highlightkan lepas kamu bangun ni kamu kena bersyukur? Sebab apa? Sebab kena tengok ingat lagi tak sequel saya sebutkan dekat ayat 52, 54 dengan 56 tadi, ingat lagi tak? First kali Allah kata Allah lovingly nak maafkan kamu. Ni sequel pertama. Okay? So Allah lovingly dengan penuh kasih sayang nak maafkan Bani Israel yang tidak beriman kepada Allah, yang sembah bukan ni, yang lovingly ni bukan pasal sembah, mereka kufur nikmat. Okay? So lovingly orang yang kufur nikmat ni Allah nak ampunkan dosa-dosa mereka. And then selepas lovingly untuk ampunkan, Allah kata next step adalah fataba alaikum dengan cara faqtulu anfusakum tu. Maksudnya apa? Walaupun kamu syirik kepada Allah, Allah willingly, faham tak? Tadi lovingly, afauna lovingly. Tapi dalam keadaan kamu syirik kepada Allah wahai Bani Israel, now datang willingly nak maafkan. Dapat beza tak? Lovingly, willingly. So ayat 56 cerita pasal willingly nak maafkan. 56 ke? 56. 54. Willingly nak maafkan. Okay? So bila Allah sebut thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. So sekarang ni lepas aku lovingly nak maafkan, aku dah willingly nak maafkan kamu, lepaskan juga peluang ni. Sepatutnya sekarang ni aku dah hidupkan kamu sekarang daripada kamu mati sepatutnya. Sepatutnya kalau kamu dah mati memang dah game over lah. Tak lagi dah peluang seterusnya. Now aku bagi peluang lagi. Oh, adik ni senyum sebab dia sebut game over. Okay? So, sepatutnya kamu kena tunjukkan rasa syukur kamu kepada Allah. Tapi apakah nasib mereka seterusnya? Agak-agak mereka beriman tak lepas mereka bangun daripada kematian tu? Mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cerita Bani Israel ni cerita pengalaman untuk kita tau, bukan pengalaman untuk mereka je. Pengalaman untuk kita tuan-tuan sekalian. Banyak cerita dia. Okay? Dan apa yang kita boleh perasan sekarang ni adalah peringatan Allah makin keras. Mula-mula lovingly dengan penuh kasih sayang. Sekarang willingly dia punya tu makin turun lah daripada kasih sayang. Willingly ni macam lower lah daripada love. Sedangkan willingly datang juga daripada love sebenarnya. Tapi dia bawah lagi daripada love. Dia makin keras seruan Allah. Dan seruan Allah seterusnya yang lebih keras adalah sa'iqatu tadi, yang sa'iqah tadi, yang telah menyebabkan dentuman. Dan mana kata dia punya step tu, sequel tu makin lama makin keras. Dan saya percaya dalam kehidupan kita tuan-tuan sekalian, kita juga pernah mengalami fasa tu. Allah tegur kita dengan teguran lembut, kan. Allah tegur kita lembut lagi sampai satu ketika Allah bagi musibah yang besar dalam kehidupan kita. Yang mungkin berlaku kita rasa down, yang terlampau teruk, yang mungkin menyebabkan kita ada ujian fizikal, kesakitan, lumpuh dan sebagainya. So kadang-kadang Allah datangkan ujian yang kadang-kadang sifatnya loving. Kadang-kadang Allah bagi tu untuk willingly nak maafkan. Tapi jangan sampai tahap Allah bagi ujian yang besar dan sebab Allah kata kamu dia tak ada harapan lagi dah. Itu. Faham tak? Sebab Allah sentiasa membuka ruang-peluang kepada kita untuk melakukan taubat. Sebab Allah previewkan cerita Bani Israel ni, walaupun peluang banyak kali sampai mereka sepatutnya dah game over, aku hidupkan balik mereka ni. Kalau nak istilah game, bila dah game over, ada one up. Ada nyawa apa tau? Anda pernah main game tak tuan-tuan sekalian? Kalau kita main game tu, once kita dah game over, ada satu benda yang kita boleh selamat daripada game over tu. Apa benda ya? Saya tak ingat dia punya tu. Life up benda tak? Adik macam mana? Ada satu istilah tu. Kalau kita main game, kalau kita dah game over, memang kita kena start daripada mula balik. Kan kita main game adventure tu, kalau dah game over, start from the beginning. Melainkan sekarang ni ada istilah save. So kita boleh load je, kan? Tapi sekarang ni bagi Allah, sepatutnya dah game over, tak ada peluang lagi dah. Okay? Tapi Allah kata dalam situasi ni, Allah bagi peluang lagi. Oh, dahsyat. Saya rasa kalau kita manusia, kita dah geram dah, tak nak dah kan? Kalau kita manusia orang nak buat jahat sekali dengan kita maafkan dia. Ni bagi contoh lah ni. Ini adalah gambaran kasih sayang Allah pada Bani Israel. So Allah sayang sangat pada Bani Israel. Sebab Allah kata there are still time untuk lakukan taubat, fatubu ila barikum, taubat cepat-cepat. Kalau kita manusia, rasanya kesabaran kita memang tak terbanding lah dengan kesabaran Allah ni. Allah ni tinggi sangat-sangat dah sabar pada Bani Israel. Kalau saya nak peluang macam Bani Israel ni. Tapi mereka dapat, kita tak dapat. Mereka dah mati, game over. Allah hidupkan balik.
Dan Allah kata seruan lepas aku hidupkan kamu balik wahai Bani Israel, tolong make syukur, tolong be grateful daripada kehidupan seterusnya ni. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, mereka masih lagi tidak mahu untuk beriman kepada Allah. Dan kita akan tengok siri-siri mereka kufur kepada Allah selepas ini. Ustaz kata Allah tersayang dekat Bani Israel ni, ada tak kat mana-mana ayat di mana Allah terangkan kenapa berbeza sikit, maksudnya Allah bagi peluang yang lebih banyak pada Bani Israel ni melainkan berbanding dengan kaum lain? Ada ke? Tak adalah kata secara direct Allah cerita benda ni. Rasa macam sedikit macam jealous pula. Jealous kan pada Bani Israel ni? Israel ni hingga Allah Tak perlu jealous. rasa dia macam So mereka ni Sebab ayat Ustaz tadi menyebabkan jealous pada dia kan. Bagi saya tak perlu jealous, sebab kita bukan hidup pada zaman Nabi Musa, itu je saya nak beritahu. Sebab kita hidup pada zaman Nabi Muhammad yang telah sempurna, akmaltu lakum dinakum. Inilah rahmat yang Allah beri pada kita, yang tak perlu nak jealous pada Bani Israel. Mereka hidup pada zaman yang tidak lagi akmaltu alaikum dinakum, tidak sempurna lagi agama. Tapi kita telah hidup pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat dia, telah disempurnakan agama. We should not feel jealous. Sepatutnya mereka yang kena jealous dengan kita. Kenapa Allah bagi peluang? Sebab mungkin atas faktor-faktor sebegitu. Sebab kita tadi kan, hukum bunuh datang pada zaman Nabi Musa AS. Disempurnakan hukum bunuh itu dengan penjelasan dan kaedah fiqhnya datang pada zaman Muhammad SAW. Okay? Jadi you should feel, mungkin ayat saya tadi lah berkata menyebabkan kita rasa jealous kan. Tapi tak perlu rasa jealous sebab kita telah hidup dalam kesempurnaan agama. So ini adalah rahmat yang datang sebab Muhammad SAW, Rasul kita, Nabi kita. Okay? So tadi kesimpulan bagi ayat ke-54 tadi adalah 56 tadi adalah ayat 56 tadilah Allah nak gambarkan kadang-kadang seorang guru kan, as a teacher, kadang-kadang kita tak setiap masa akan bagikan peringatan lembut-lembut belaka kan. So tak adalah kita lembut, belai. Sometimes kena jadi tegas untuk memberikan peringatan yang lebih efektif. Okay? Peringatan yang lebih tegas untuk menjadikan peringatan yang lebih efektif. So samalah cara Allah gunakan. Lepas afauna ankum, lepas fatubu ila bari'ikum, lepas faqtulu anfusakum tadi tu, Allah bagi peringatan yang lebih tegas daripada itu. Allah bunuh mereka dengan sa'iqatu wa antum tanzurun tadi tu, dan Allah bagi kehidupan pula selepas mereka dimatikan, selepas game over tu. Okay? Dan satu lagi yang saya nak tegaskan dalam kita membaca surah Al-Baqarah, khususnya babak Nabi Musa ni, jangan kita expect ayat seterusnya adalah kronologi dia. Okay? So anda jangan pandang, oh aku baca ni sebab ini timeline dia. So ini timeline dia. Okay? Cerita Nabi Musa ni, anda baca ayat ni, seterusnya bukan semestinya ayat seterusnya adalah timeline seterusnya atau fasa seterusnya Nabi Musa ni. That's why Allah sahaja letak macam ni sebab apa? Kenapa Allah tidak susun ikut timeline? Sebab apa? Gambarannya adalah Allah nak bagi tahu Al-Quran bukan kitab sejarah. Sebab kalau kamu expect historical order, betul? Historical order. Kalau kamu expect historical order, then read buku sejarah. Tapi Allah nak kita tukar kita punya mindset. Quran bukan kitab sejarah. Quran kitab apa? Kitabul Hidayah. Kitab yang akan berikan kita petunjuk. So saya nak tegaskan, lepas ni kita akan tengok ayat ni, tapi dia bukan ikut kronologi pun. Okay, bukan ikut kronologi pun. Tadi mungkin nampak kronologi dia, nampak sikit-sikit. Tapi ayat selepas ni memang tak nampak kronologi langsung. Dia macam pergi pada benda lain. Okay, dan kita terus pada ayat ke-57. Cepat tu masa melalu Ayat 57. Wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah bagi tahu pula dalam ayat seterusnya, dan kami telah menaungi kamu dengan awan. Dan saya nak tegaskan juga, al-ghamam dekat sini bukan maksudnya awan. Al-ghamam ni maksudnya macam ni. Oh, tak nampak bayang pula. Kalau anda kan berteduh kan, ghamam ni tak dia macam di bawah teduhan, buku Ustaz Syahri tu. Kan? Dia macam kalau ada pokok kan, dan anda ada cahaya matahari, yang cahaya matahari tu pancar pada anda. So bila ada pokok, so anda duduk bawah teduhan tu, yang teduhan yang gelap tu, dia bukan teduhan maksud dia
Yang gelap tu, suasana gelap, suasana dingin, suasana nyaman, suasana sejuk, itu ghamam. Okay. Teduhan dalam bahasa Arab lain. Tapi dia mohon kepada perasaan di bawah teduhan. Ghamam. Al-ghamam merujuk kepada perasaan di bawah teduhan tu. Anda duduk bawah teduhan bila tengah-tengah panas, rasa apa? Nyaman, rasa apa lagi? Sejuk, rasa tak apa? Kita punya taklah apa? Kita kena pakai SPF tu kan. Perempuan lebih tahulah benda tu kan. Jadi nak katanya al-ghamam merujuk kepada kesan teduhan tu. Kenyamanan, kedinginan, keselesaan, itu adalah al-ghamam. So bila Allah kata wazalalna alaikumul ghamam, dan Allah bagi tahu daripada mana datang kedinginan tu, sebab awan yang menutupi daripada kamu direct kena matahari. Macam itulah. So kamu rasai kedamaian, kedinginan, kenyamanan, kesan daripada aku tutupkan dengan awan. So mufassir dia masukkan kat situ lah maksudnya. Ustaz, okay. Masa dia didapat teduhan ni, dia dekat ke apa tu, kita panggil padang teh tu, adakah itu? Dan masa adakah masa dia keliling 40 tahun tu, itu ke? Okey. Tidak? Lepas 40 tahun. Oh, lepas. Sebab tu saya kata tadi, sebab saya nak cerita dah tadi sebenarnya. Dia tak ikut history, dia tak ikut kronologi, sebab ni cerita 40 tahun lepas tu. Which mean masa Nabi Musa dah tak ada lah. Okay. Saya tak sampai lagi cerita tu tadi. Which mean cerita yang datang sekarang, yang ayat ke-57 ini adalah masa ayat Musa dah tak ada. Musa dah tak ada. Dan dikatakan oleh mufassir, masa ni yang pimpin kaum ini adalah Yusha bin Nun. Nabi Yusha. Tapi wallahu alam banyak perbahasan, tapi just saya congkilkan ada pendapat-pendapat yang mengatakan zaman ini telah dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Okey. Yang dikatakan kalau kita baca Bible, dia ni adalah sebagai apa dia? Ayat mana? Dia punya ayat tu dalam Bible ni, Yusha ni. Ada ingat tak? Dia bukan Joseph. Allahu Akbar. Joseph ke? Bukan Joseph, Yusuf. Ada dalam kitab Bible nama Yusha ni. Saya tak ingat apa benda nama dia. Joseph Bukan Saya tak ingat. Tapi kalau saya ingat nanti saya akan bagi tahu. Sambung. Dan Allah bagi tahu, diturunkan kepada mereka ini manna wassalwa. Wazallalna, lepas dapat teduhan, kedamaian, kedinginan, al-ghamam, wa anzalna alaikum manna wassalwa. Dan saya percaya anda pun tak sabar nak tahu apa itu man dan apa itu salwa. Betul? Dan kalau saya buka tafsir, al-manna memang banyak sangat dia punya syarahan. Banyak sangat perbezaan pendapat. Ibnu Ashur ada pendapat dia, Sya'rawi ada pendapat dia, berbeza-beza pandangan. Apa yang saya boleh simpulkan adalah semua pendapat ini dia bersandar pada satu pendapat je. Dia merujuk kepada bijian. Al-manna merujuk kepada bijian. Dan kata Ibnu Ashur, bijian ini yang telah menyebabkan mereka dapat menghasilkan gandum dan roti. Okay, bijian ini telah menyebabkan mereka dapat menghasilkan gandum dan roti. Dan untuk makluman anda semua, al-manna ni kenapa special pada Bani Israel? Saya nak tanya anda, untuk kita buat roti dekat Malaysia pada hari ini, kita kena buat apa? The first step, tanam dulu, kan? Tapi bagi Allah dan pada Bani Israel, yang Allah berikan pada Bani Israel, mereka tak perlu tanam. Benda tu didatang dengan perubahan cuaca, dengan kedinginan pagi. Dikatakan oleh Ibnu Ashur, dia datang dengan embun pagi tu. Dia berterbangan dengan embun pagi, dia akan hinggap dekat pokok, sampai tu ketika dia akan turun. That's why kalau anda pergi ke Iraq sekarang ni, dia menggambarkan itu adalah al-manna. Sebab tu kalau anda tengok bawah-bawah pokok, dia akan bentangkan kain-kain putih. Kalau anda pergi ke Iraq, dia akan bentangkan kain-kain putih dan mereka akan kumpulkan al-manna tu. Sebab bagi mereka waktu pagi, al-manna tu bertebaran. Dia akan hinggap dekat daun-daun pokok. Dan sampai tu ketika dia akan turun benda tu. Dia ibarat macam kalau dalam bahasa biologi pollen grains. Anda pernah dengar tak pollen grain? Dan pollen grain tu nanti bila dia dah matang sikit dekat daun tu, dia akan turun. Dan orang-orang Iraq dia akan tadah benda tu atas kain putih. Sebab katanya benda tu dia agak-agak kemerah-merahan. Warna dia agak merah-merah. So, sebab tu dia bentang kain putih untuk nampak benda tu. Itu adalah al-manna. Dikatakan dekat Iraq masih lagi ada al-manna, kata mereka lah. Okay? Tapi itulah gambaran. Semua orang bersepakat al-manna ini adalah satu bijian yang daripadanya dapat menghasilkan gandum dan roti. Itu adalah tu. Tapi kita pada kat Malaysia pada ini nak hasilkan gandum, kita kena tanam pokok yang boleh menghasilkan benda tu dulu, kan? Tapi Bani Israel mereka tak perlu buat apa-apa. Allah datangkan benda tu bagi mereka. Itu hebatnya, best. So kalau anda tengok, kalau roti dengan gandum, itu sumber apa? Kalau dalam biologi, sumber protein.
Sebab al-manna was-salwa ni anda akan tengok makanan yang lazat makanan yang lazat. Dia karbohidrat karbo kan, dia mau kepada bukan protein protein. Okey, bukan protein. Okey. Dia makanan gizi kan. Gizi ni makanan ruji ke apa? Makan ruji lah mereka kan. So nak kata ini adalah karbo. Bila saya search Google, saya tengok mana tu dia melekat pada dahan-dahan pokok tu macam dia panggil Arabica. Ini ke Ustaz? Sebab tu saya kata banyak pendapat. Ada setengah kata itu madu. Al-manna dia juga mengatakan madu, tapi pendapat tu tak banyak. Saya ambil pendapat yang paling banyak mufassir katakan. Dia merefer kepada pijian. Ada je yang kata, sebab saya pergi dekat UIA dulu. Saya ingat Dr. Mushtaba. Dia ni adalah lecturer yang ajar saya tentang hadis. Dia kata apa? Tiba-tiba saya pergi ke bilik dia sebab saya rapat dengan dia. Saya time consultation hour, saya akan pergi jumpa dengan dia. Ini peluang yang saya akan ambil. Dia setiap kali saya akan datang bilik dia akan bagi macam-macam makanan. Sampai satu ketika tu dia kata ini adalah al-manna. Dia rujuk al-manna ni kepada satu madu yang dah keras, dan kalau kita kemam tu memang kita akan rasa manis-manis dia, tawar-tawar dia sikit. Saya rasa kalau ada je orang pernah makan benda ni. Dia keras sangat-sangat. Kalau anda gigit orang patah gigi lah. Okay? Anda kena isap je benda tu. Isap sampai dia jadi kecil. Dia jadi macam, ada je katakan madu yang keras yang diisap tapi dia tak asam manis sangat pun. Dia macam tawar manis macam tu lah gambaran dia. Warna dia macam warna oranye sikit. Ada je mengatakan itu adalah al-manna. Okay? Tapi saya just keluarkan pendapat yang paling banyak mufassir sebut, iaitu mereka refer kepada bijian-bijian. Daripada bijian ini akan terhasilnya satu boleh hasilkan roti dan gandum. Dan dikatakan juga bezanya roti kita yang sekarang ni dengan roti yang dibuat daripada al-manna adalah dia akan jadi kemerah-merahan kalau digoreng-goreng. Kalau digoreng akan jadi kemerah-merahan. Inilah kelebihan al-manna. Sedap tak sedap kena pergi cari. Ataupun kena pergi masuk syurga tanya pada Allah macam mana al-manna sebenar. Ustaz, patut bawa sampel sikit tadi Ustaz. Tak ada. Saya masa kat UIA dululah. Saya memang, anda bayangkan satu genggam tu dia bagi kat saya. Dia suruh saya genggam masuk ke dalam plastik al-manna tu, bagi. Saya tak dapat nak rasa inilah. So saya tak tahu nak dapatkan benda tu kat mana. Dan dia kata dia bawa daripada tempat dia, daripada negara asal dia. Dan saya nampak memang dia antara orang yang suka mengamalkan makanan-makanan sunnah lah. Okay, ada satu kali tu saya kata saya demam datang jumpa dengan dia. Saya dekat depan jumpa dia, pergi consultation, pergi main sudut-sudut hingus. Anda jangan geli, dia nak cerita je ni. Bila time saya duduk sudut-sudut hingus tu, dia kata telan benda ni. Dia kata telan je benda tu, semua hidup takkan lupa rasa dia apa. Saya duduk macam muskil apa benda kaca cair ni kan? Dia bagi satu benda yang berwarna hitam, pekat. Saya tak tahu benda sebenarnya. Saya nak expect habatus sauda ke, tak tahulah benda. Tapi cecair. Tapi saya percaya sebab kita ni ikram ulama kita punya cikgu, kita punya lecturer. So dia bila suruh kita telan, memang saya tak lupa sampai sekarang lah rasa dia macam mana. Pahit yang terlampau amat. Ada dua benda pahit yang pernah saya telan dalam dunia ni selain pada ubat lah. Yang pertama adalah benda tu, yang kedua adalah anda pernah kekah tak batang bakar wali? Oh, teman sekalian, anda kekah batang bakar wali, insya-Allah demam susah nak hinggap kat badan. Tapi memang pahit gila. Saya punya adik-beradik, saya ada adik-beradik tu, ayah saya wajibkan masa kecil-kecil kami kena kekah batang bakar wali tu. Memang anda takkan lupa rasa kepahitan dia. Memang puan pernah kekah bakar wali? Tuan Yusof pernah? Pernah sikit. Tapi cukuplah sekali cukup sekali. Anda kena cari. Kekah. Dia macam batang. Gigit, anda telan dia punya rasa tu. Selamat menikmati dan mencari. Okey? Wallahu a'lam. Okey. Nak rebus minum air, alhamdulillah tu lagi bagus. Okey. Manna was-salwa. Okey, tadi al-manna, okey. Al-manna, as-salwa merujuk kepada, saya nampak banyak ulama bersepakat tentang benda ni. As-salwa ni merujuk kepada satu nak kata burung tak burung. Dia nak kata burung dia tak burung, tapi dia macam ni. Dia burung yang kalau kita sekarang ni, kalau anda pergi tengok burung-burung dekat bawah bila tengah hari tu, anda kalau tengok burung dekat bawah tu, kalau pergi dekat dia akan buat apa? Dia akan lari kan? Tapi as-salwa ni adalah burung yang kalau anda datang dekat dengan dia pun dia tak lari. Which mean dia sangat jinak, memang dah ready untuk dimakan. Sebab itu Bani Israel ni Allah kata memang berganda nikmat dia, hebat sangat nikmat dia. Dia dapat al-manna, tak perlu tanam. Benda tu datang turun sendiri dan mereka kutip sahaja, mereka dapat jadikan gandum dan roti. Tapi dalam masa yang sama ada as-salwa, yang ni binatang berupa daging. Dan mereka tak perlu pun macam kita nak pergi tangkap ayam hari ni, kena berkejar tak? Nak kena tangkap tentera raya tu, kan?
Kita punya Tok Wan tu ada bela ayam. So kita suruh kita pergi tangkap ayam tu. Macam mana jenuh nak pergi tangkap ayam tu. Tapi Bani Israel punya kenikmatan yang Allah berikan, mereka dapat sasah daging yang mereka boleh ambil macam tu je. Tak. Macam tu sikit. Inilah nikmat Bani Israel dapat. Kita ni nak kena bekerja dengan ayam. Tapi dia macam, nak kata burung puyuh, bukan burung puyuh, tapi dia binatang yang macam ibarat macam burung puyuh. Tapi yang kalau kita nak makan dia, nak ambil je macam dia tak gerak pun. If you approach dia tak lari pun. Ini as-salwa. Jinak lah kot. Dia macam, bagi saya lagi istilah yang lebih lucu sikit adalah dia macam dah ready untuk dimakan. Dia serve untuk mereka memang wujud depan Bani Israel dan pada Bani Israel, dan mereka memang macam dah ready untuk dimakan je. Inilah kenikmatan yang Bani Israel dapat. Mungkin jealous lagi ke? Tak jealous. Okey. Tengok tapi jangan pernah kesampingkan mesej seterusnya. Ramai orang bila time baca ayat ni, mereka lalu je ayat ni tapi tak nampak satu benda yang sangat penting Allah sampaikan. Ayat seterusnya adalah kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sebelum saya pergi ayat wa ma zalamuna, anda tengok perkataan kulu min tayyibati ma razaqnakum. Selepas Allah bagi al-manna as-salwa kepada Bani Israel, saranan seterusnya adalah kulu min tayyibat. Maksudnya apa benda? Makanlah daripada benda-benda yang baik-baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, wahai Bani Israel. Kenapa? Kenapa mesej ni kena datang kat tengah-tengah? Ada banyak je, wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, tapi Allah tak kata pun makan daripada benda-benda yang baik-baik daripada aku telah turunkan kepada kamu. Tapi kenapa ayat lepas Allah kata manna wassalwa, yang daripada itu kamu makan, tiba-tiba Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kenapa mesej ni penting? Hari ni kalau kita baca, kena makan benda yang baik-baik, tu je. Tapi apa mesej yang Allah nak sampaikan kepada Bani Israel dan kepada kita yang membaca ayat ni? Saya rasa ayat ni kita banyak kali jumpa dalam Quran. Bukan kat surah ni je, bukan kat ayat ni je. Allah suruh kita makan benda-benda yang baik-baik. Apa hikmah yang terbesar nak sampaikan pada ayat ni? Okey dah? Tak tahu? Jaga hati. Menarik. Betul lah tu sebenarnya. Sebab Allah kata, kehidupan ini banyak ditentukan daripada apa benda yang kamu makan. Apa diri kamu sekarang, apa yang kamu bertindak sekarang banyak dipengaruhi oleh apa yang masuk dalam perut kamu sekarang ni. So Allah bagi tahu, benda ni aku yang bagi, manna wassalwa, daripada itu kamu makan, dan Allah arahkan makan daripada benda-benda yang baik-baik yang telah aku kurniakan kepada kamu ni. Kenapa Allah suruh sangat makan daripada benda-benda yang baik-baik ni? Sebab makanan itu akan membentuk peribadi kamu, makanan itu akan memberi kesan pada hati kamu. Nampak tak? So Allah bagi kita mesej kat sini adalah pentingnya menjaga makanan yang halal masuk dalam perut, supaya hati tidak keras. Dan logically, kalau ikut logiknya adalah sepatutnya kalau kamu dah makan makanan yang baik-baik daripada Allah, sepatutnya kamu dah baik dalam Bani Israel. Tapi tengok ayat seterusnya pula. Allah kata wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Aku dah sediakan pelbagai aset-aset terbaik untuk kamu, wahai Bani Israel, supaya kamu jadi baik. Ada orang dekat muka bumi hari ni, kita tengok kat Malaysia, ada orang sanggup mencuri kerana tidak ada wang. Ada orang sanggup mencuri kerana mereka kelaparan. Tapi kamu tak lapar, Bani Israel. Apa lagi? Ada orang yang sanggup melakukan apa sahaja sampai bergadai nyawa kerana untuk mencari sesuap nasi. Tapi kamu tak merasai benda tu, wahai Bani Israel. Aku lengkapkan segala-galanya bagi kamu. Ada al-manna, ada as-salwa. Dan aku minta kamu makan daripada benda tu supaya kamu jadi baik. Sebab makanan kamu ni akan menentukan siapa kamu jadi. Okay? Jadi sepatutnya kamu jadi baik, wahai Bani Israel, tapi sebaliknya kamu tidak menjadi baik. So sekarang ini bukan alasan aku lagi dah. Bukan sebab aku lagi dah kamu jadi macam ni. That's why Allah bagi tahu sekali lagi dialog ini berulang. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka mengayani kami, dan kami tidak mengayani kamu, sedangkan sebaliknya kamu yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Get the point or not? Ustaz, maksud menzalimi itu setelah mereka Allah dah bagi mana sawah, dia minta lagi yang bawang-bawang tu. Adakah ini Allah apa tu? Nanti saya tahu juga yang tu point tu al-manna wassalwa, tapi lepas ni dia tak minta bawang dulu. Dia minta air dulu. Nanti ayat bawah nanti. Okey. Ayat bawah nanti. Dia akan minta air lepas ni. Satu aspek, tapi yang poin yang saya nak highlight kat sini adalah apa kaitan kulu min tayyibati ma razaqnakum tadi. Yang dikaitkan dengan wa ma zalamuna ni tadi.
Sebenarnya mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Segala aspek untuk menjaga manusia jadi seorang yang baik, makanannya, kekayaannya, kenikmatannya, semua dah lengkap. There are no reason lagi dah, tak ada excuse lagi kamu nak jadi diri kamu sebab dengan apa persekitaran, dengan takdir yang berlaku pada kamu nak jadi jahat. Aku lengkapkan aspek takdir, aspek fizikal, aspek kesihatan kamu, aspek pemakanan kamu, semua untuk jadikan kamu baik. Tapi sebabnya kalau kamu masih lagi kufur pada Allah, bukan salah aku lagi dah. Itu gambaran dia. Masa ni bukan salah aku lagi dah. Bukan salah Nabi Musa lagi dah. Sebaliknya kamu sendiri telah pilih jalan ni dan kamu yang zalimi diri kamu sendiri. Okay. Betul juga kata Cik Yusof tadi, dia juga ada nanti dekat ayat bawah nanti, dalam kita punya ruang lingkup perbincangan kita pada hari ini, mereka minta air pula lepas ni. Mereka katakan macam mana kami nak menggunakan mana waswal kalau tidak ada air. Ini tanda juga Bani Israel ni, mereka ni ada perasaan yang tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Okay. Nanti kita akan jumpa perkataan raghada, tuan sekalian. Raghada ni penting. Dalam ada dua keadaan dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan pasal perkataan raghada. Satu dekat dalam syurga, satu lagi dekat peristiwa Bani Israel. Dan apa beza raghada syurga dan apa beza raghada dunia? Okay, nanti kita akan bincang lepas ni insya-Allah. Okay. So teruskan. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum raghada. Tengok jumpa dah kan kata raghada. Wa dukhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kalau anda ada nota sendiri, saya nak anda tulis perkataan ataupun highlightkan perkataan raghada dan anda highlightkan perkataan hittatun. Hittatun. Raghada dan hittatun tu. Nampak tak? Waqulu hittatun. Highlightkan perkataan itu sebab nanti anda takkan miss untuk faham ayat seterusnya nanti. Okey. Dua perkataan ni akan memberikan kefahaman yang jelas pada ayat seterusnya. Perkataan pertama tadi apa benda? Raghada. Yang kedua apa benda? Hittatun. Okey, apa cerita dalam ayat ni? So, ini juga berlaku selepas 40 tahun, selepas ketiadaan Musa alaihissalam. Allah beri apa benda? Allah kata ketika kamu firman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. So apa benda maksud raghada kat sini? Sepuas-puasnya. Raghada ni adalah menggambarkan sepuas-puasnya. Adakah ini kali pertama kita jumpa perkataan raghada dalam surah Al-Baqarah? Ingat lagi tak? Adakah ini kali pertama kita jumpa perkataan raghada dalam surah Al-Baqarah? Kita dah bincang banyak dah, sampai siri 10 dah kita bincang ini. Bukan kan? Ini adalah kali kedua kita jumpa perkataan raghada. Tapi raghada sebelum ini disebutkan bukan dekat dunia. Tapi raghada sebelum ini disebutkan dekat dalam syurga. Ayatnya adalah, saya tengok ayat berapa, anda boleh tengok kod cross check. Ayat ke-35 surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini cerita pasal Nabi Adam. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Apa yang beza antara yang cerita kat dalam syurga dan cerita kat dunia? Raghada ni. Anda cuba tengok Saya bacakan ayat tu sekali lagi. Kalau anda ada nas lagi baik, anda cuba tengok beza penggunaan raghada. Pertama anda tengok dari sudut susunan dia. Susunan ayat tu. Dan yang kedua anda tengok penggunaan tu. Maksudnya apa? Maksudnya still puas, tapi saya nak anda tengok susunan tu. Dia akan nampak beza. Pertama adalah fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Dengar betul Saya ulang sekali lagi ayat dalam ayat ni. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Tapi dalam syurga pasal Nabi Adam tentang Hawa, dan Hawa Allah bagi tahu fakulu minha raghadan haitsu syi'tum. Betul tak? Ni fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Tapi dalam syurga punya version Allah kata fakulu minha raghadan haitsu syi'tum. Apa beza dia? Raghadan didahulukan dengan raghadan diakhirkan. Dalam syurga Allah dahulukan perkataan raghadan tu, fakulu minha raghadan haitsu syi'tum. Tapi cerita pasal Bani Israel dekat dunia Allah kata fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Apa maksudnya kat sini? Sebab kat dunia ni Allah nak gambarkan yang akan mengaburi ni cerita kat dunia ni ayat ni dulu. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Sebab Allah nak gambarkan kat dunia ni kamu bukan puas sebab kamu makan satu benda dan kamu rasa puas. Tapi kebanyakan manusia dia akan puas sebab apa tahu? Dengan banyaknya pilihan, dan aku makan daripada banyaknya pilihan dan aku jadi puas.
Tapi sebaliknya, Allah mengutamakan dekat dalam syurga, bukan kuantiti itu yang akan menentukan kepuasan kamu. Hanya dengan satu makanan, you will be satisfied all the long, sepanjang masa, forever. Itu bezanya. Sebab fokus kat sini adalah Allah highlightkan dekat dalam ayat kat dunia ni, kuantiti. Tapi dekat dalam ayat tentang syurga, Allah fokus kepada kepuasan tu. Sebab tu kepuasan didahulukan. Tapi kat dunia kepuasan diakhirkan sebab apa? Allah bagi tahu, aku sediakan banyak sangat pilihan kepada kamu, makan sampai puas. Dia fokus kepada pilihan dan kuantiti tu. Tapi dekat dalam syurga, Allah tak cerita pasal kuantiti. Sebab kita tak lapar dalam syurga. Kita tak lapar dalam syurga. Minum telaga Kauthar, Allah angkat dahaga, Allah angkat lapar. Kita takkan lapar dalam syurga. Tapi sebaliknya Allah kata, makanan itu akan menyebabkan kita rasa puas. Puas. Dia ada beza rasa kenyang dan rasa puas, tuan-tuan sekalian. Allah menjanjikan makanan dalam syurga menjamin kepuasan. Tapi kita hidup kat dunia, makanan untuk apa? Memberi kekenyangan. Kita puas sebab apa? Sebab banyak sangat makanan dan kita rasa banyak sangat pilihan. We are king of food, then we will satisfied. Tapi dengan nasi, kita takkan puas. Setuju tak? Kita kena ada apa dengan nasi tu? Ni analogi mudah nak bagi faham. Nasi, makan nasi saja puas ya? Kita kena ada apa? Kuah tempoyak. Kan? Ada orang mudi kat Pahang? Tak ada. Oh, balik jumpa ikan patin temelu, ikan patin tempoyak kan. Kita perlukan kuah tempoyak. Tak cukup dengan kuah saja. Kena makan dengan apa? Kena makan dengan ikan. Kena makan dengan ayam. Sebab kita menjamin kepuasan dengan kuantiti. Nasi saja tak cukup, kuantiti kena bertambah. Ada nasi, ada apa? Ada kuah, ada sayur, ada ikan. Anda pula boleh menentukan kepuasan makanan anda dengan, hari ini tak ada sayur, tak puas makan. Hari ini tidak ada ikan, tak puas makan. Nampak tak? Kita menentukan kepuasan dengan kuantiti yang ada. That's why duit, kenapa kita tak pernah puas? Sebab bagi kita, kuantiti duit yang kita ada tak pernah banyak. Tapi dalam syurga, sedikit itu puas. Sedikit itu puas. Sebab itu raghadah didahulukan dekat dalam syurga berbanding dengan raghadah itu letakkan di hujung dekat dunia. Haitsu syi'tum raghadah dengan fakulu minha raghadan haitsu syi'tum. Dan itulah Adam rasa dia tak perlukan benda yang banyak. That's why dia bahagia dengan seorang isteri dia. Faham tak? Sebab tu dia seorang, sebab dia dapat jumpa Hawa dalam syurga. Dia rasa kesedikitan itu kepuasan bagi dia. Subhanallah. Boleh tak jadikan ayat ini penentang bagi poligami? Tak boleh. Contoh-contoh je kan. Okey. Haitsu syi'tum raghadah, mana kesa ni? Okey. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Saya ingat lagi saya suruh anda bulatkan hittatun tu. Okey, apa ayat seterusnya lepas Allah kata makan sampai puas, Allah kata dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri. So, ada dua pendapat mufassir dekat sini. Satu, memang kedudukan pintu nak masuk ke tempat tersebut adalah memang setaraf dan memang mereka boleh lepas. So ada juga mufassir katakan memang pintu tu rendah dan anda masuk dalam keadaan kena tunduk. Okey. Tapi ada pula mufassir katakan memang pintu tu cukup tinggi dia, tapi Allah nak perintahkan kita masuk je kamu sujud ke dalam tempat tersebut. Tapi saya tengok banyak mufassir mengatakan memang tempat pintu dia kecil. Nak katanya sebab 40 tahun punya cerita kan. So dia kata memang gambaran pintu tu kecil. Tapi Allah meletakkan hikmah di sebalik pintu yang kecil tu nak masuk tu. So selepas 40 tahun punya siri, peninggalan daripada legasi Musa dan Bani Israel pada zaman Musa AS, perintah Allah kepada kaum Yusha di bawah pemerintahan Yusha ni, Allah nak suruh kamu masuk dekat tempat ni dalam keadaan kamu tunduk first kali. So ada hikmah juga daripada pintu yang kecil tu. Masuk dalam keadaan menunduk, tapi Allah tak kata sekadar tunduk saja, sujadan. Masuk dalam keadaan sujadan. Allah kata waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dan berkatalah, mintalah ampun dengan berkata, ya Allah ampunilah dosa kami. Okey. Supaya kami ampunkan wasanazidul muslimin, supaya kami ampunkan kesalahan kamu dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Ingat lagi tak? Saya pernah cerita belum pada anda semua apa beza perkataan hasan dan khair? Dah cerita belum pada anda? Kenapa ayat ini Allah akhiri dengan wasanazidul muhsinin? Kenapa Allah tidak wasanazidul khair? Kenapa Allah akhirkan wasanazidul muhsinin? Dah cerita belum kat sini? Kalau anda masih ingat, saya rasa kalau Encik Yusuf mungkin kalau pernah pergi tadabbur surah Yusuf mesti dah cerita pasal muhsinin. Tak ingat? Kan Yusuf AS
Kalau kita baca surah Yusuf, Allah gambarkan Yusuf ni dalam bentuk khair ke muhsin? Inna naraka minal muhsinin. Bila babak dalam penjara tu kan, dua orang dalam penjara tu cakap pada Yusuf AS, kenapa dia bertanya pada Yusuf saat dia bermimpi tu, dia nak tanya pasal mimpi tu. Dia kata, aku nak tanya pada kamu je wahai Yusuf, apa? Inna naraka minal muhsinin. Aku nampak kamu ni pada orang baik-baik. Apa maksud muhsin? Dan apa beza dengan khair? Muhsin ni maksudnya adalah kamu dilihat baik physically. Pernah tak kita jumpa orang kan, ni nampak macam jahat ni. Pernah kan? Nampak macam orang jahat ni, macam orang macam tak teruskan orang jahat-jahat ni, orang yang memberikan ancaman pada kita. Tapi bila Allah kata, bila Allah hadiahkan muhsin pada seorang manusia, orang tengok dia baik je. Pernah tak kita jumpa orang Allah sejuknya hati jumpa dia? Itu tanda orang tu muhsin. Orang tu muhsin. Orang yang muhsin adalah Allah campakkan muhsinin pada dia, so bila tengok tu baik-baik je belaka. Tapi kenapa Allah bangkitkan kata muhsin kepada cerita Bani Israel ni? Sebab apa? Sebab Bani Israel ni tak dilihat muhsin. Degil. Kaum paling degil, kaum paling ketegak, semua dia ni. Dan tak pelik, bukan sekadar orang beriman je nampak dia ni tak baik. Hatta Fir'aun pun nampak Bani Israel tak bagus. Nak katanya orang jahat, pandang orang jahat pun nampak dia tak baik juga. Walaupun Bani Israel ni lah kaum ditindas oleh Fir'aun, teman sekalian, Fir'aun pun nampak Bani Israel ini bukan orang yang beri benefits pada dia, orang yang tidak baik bagi dia. Setagut orang jahat punya penjahatan pun tak nampak baik. So Allah kata, dengan cara kamu masuk dalam keadaan bersujud pada Allah, kamu berkata ampunlah dosa kami, just berkata ampunlah dosa kami. Tengok, rahmat Allah luas sangat-sangat masa ni. Allah just minta, waqulu, katakan je, hittatun naghfir lakum khatayakum. Minta tolong, minta sebut ampunlah dosa kami dan kami akan ampunkan dosa kamu. Semudah itu Allah beri peluang pada mereka. Tolong sebut apa benda? Waqulu hittatun naghfir lakum. Tapi mereka buat apa? Ayat lepas ni kita akan tengok betapa Allah peluang depan mata. Allah kata lepas kalau kamu ucapkan benda ini, Allah kata wasanazidul muhsinin. Kamu akan dilihat baik. Aku akan jamin kamu akan dilihat baik. Luaran physically baik. Seperti mana Yusuf AS dilihat muhsin depan mata orang. Mereka lepaskan peluang ni. Nak tanya ke? Hittatun ni maksudnya ampunlah dosa kami. Ampunkan dosa. Hittatun. Saya ada sebab kenapa saya nak highlightkan benda tu. Sebab kalau anda tak bulatkan benda tu sekarang, anda akan masalah menghadapi ayat seterusnya. Okay? So dapat ampun ni sekarang ni. Peluang depan mata mereka sia-siakan. Dan sepatutnya mereka lafazkan benda ni dan Allah akan tambahkan kebaikan physically pada mereka. Dan orang akan lihat Bani Israel ini bukan satu kaum yang jahat lagi dah. Sebaliknya Bani Israel satu kaum yang baik, tapi mereka lepaskan peluang. Buktinya apa? Ayat seterusnya. Okay? Yang ni anda kena berikan perhatian sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian. Ayat ni adalah climax kita punya pembincangan pada hari ini. Selepas Allah kata makan sampai puas kat dunia ni dengan kuantiti yang banyak aku berikan kepada kamu wahai Bani Israel, tapi last sekali mereka buat apa? Dengan segala nikmat, dengan segala peluang Allah berikan, Allah kata fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Apa yang mereka duk buat? Kemudian orang-orang yang zalim, penderhaka, daripada cerita tadilah, mereka telah dapat makanan yang memuaskan mereka, itu mengubah perkataan. So kalau anda baca blank terjemahan tu, dia ubah perkataan apa? Sebab tu saya kena ulatkan perkataan hittatun tadi tu. Yang diubah, mereka sebut, kan Allah kata sebut minta ampun kan tadi kan? Hittatun naghfir lakum khatayakum. Tapi apa yang mereka tukar? Mereka tadi kan Allah kata waqulu hittatun naghfir lakum, betul? Tapi mereka tukar daripada perkataan hittatun jadi hinta. Hitta, tadi hitta, hatata, hittatu, tapi mereka menentukan jadi hinta. Hinta tu maksud dia benda? Gandum. Kalau tadi Allah kata sebutlah minta ampun, kan? Hittatu tu maksud minta ampun. Tapi sekarang ni mereka menukar perkataan tersebut daripada hittatun, mereka sebut lepas Allah kata waqulu, tapi mereka tidak sebut hittatun naghfir lakum. Tapi mereka sebut apa benda? Hinta. Hinta tu maksudnya minta gandum lagi.
Inilah yang ditukar. Yang dia kata mengubah perkataan perintah kami adalah untuk mereka melafazkan taubat, melafazkan istighfar pada Allah. Tapi mereka lafazkan apa dah? Minta gandum lagi. Hinta tu maksud minta gandum lagi. Mereka tak minta untuk diampunkan dosa, mereka minta gandum lagi. Mereka dah bagi kepuasan banyak kuantiti makanan. Tapi mereka minta apa saat Allah kata makan sampai puas, sekarang ni aku nak bagikan kamu ni muhsinin. Dengan cara kamu sebut hittatun naghfir lakum tu. Tapi mereka tukar jadi hinta, minta gandum lagi. Sarkastik dan sombongnya mereka. Macam itulah gambaran dia. Sekarang kau dah rasa geram tu, ini gambaran kita faham lah kan. Inilah gambaran mereka, Bani Israel ini lagi tak lagi tuan-tuan sekalian. Sebab itulah saya sangat-sangat sarankan tuan-tuan sekalian, khususnya bila kita cerita bab Nabi Musa punya cerita ni kan. Saya rasa sedih bila mana kita baca surah Al-Kahfi kan. Sampai je babak dia bertemu dengan Khidir tu, kita boleh katakan Musa ni tak sabar tuan-tuan sekalian. Kan cerita pasal dia bertemu dengan Khidir, pasal dia berjalan, lepas tu yang Khidir bocor sampan, Khidir bunuh budak, Khidir bina balik tembok. Tiba-tiba kita nisbahkan cerita tu, kita sesedap mulut mengatakan Musa ni tak sabar. Oh, sedih saya. Kalau dia faham kedegilan Bani Israel dan inilah Musa punya kaum yang Musa berhadapan, kita akan segan dan malu nak menyebutkan Musa ni tak sabar. Kalau Musa tak sabar, dah lama ditinggalkan Bani Israel tuan-tuan sekalian. Sebab tu hati-hati dalam kita bersikap kepada kisah-kisah Quran. Jangan sampai tidak adil. Ada je yang menisbahkan pemanah-pemanah Uhud. Yang Allah ceritakan pasal pemanah Uhud ni dekat dalam surah Al-Imran. Ada je orang kata pemanah-pemanah Uhud ni, mereka ni turun daripada bukit Uhud sebab mereka cintakan harta. Hello tuan-tuan sekalian. Mana kita nak letakkan muka kita yang tak beriman sangat ni pada Allah? Yang iman pun kadang-kadang turun naik. Kita boleh mengatakan pemanah Uhud ni mereka turun sebab cintakan harta. Kalau mereka cintakan harta, mereka tak pergi dah medan jihad. Mereka tinggalkan harta benda, bahkan infakkan harta benda masa nak pergi perang. Mereka tinggalkan anak bini dekat rumah, mereka tinggalkan bisnes mereka. Tiba-tiba kita nak declare mereka turun daripada bukit Uhud sebab gilakan harta. Hati-hati dan kita menisbahkan sebuah kisah-kisah Quran, kisah-kisah yang pernah menjadi rakaman sejarah pada kita, dan sekali kita menukar ikut sesedap hati kita, ikut emosi kita. Sedangkan lebih baik kita mengatakan orang turut daripada bukit Uhud ni sebab mereka cintakan kemenangan. Sebab kemenangan depan mata mereka. Mereka dekat atas. Dan mereka nampak kemenangan dari dekat bawah. Mereka turun bukan sebab harta. Mereka turun sebab mereka itu datang sebab mereka pergi perang. Dua benda yang mereka harapkan, menang atau syahid. Dan pada mata mereka, mereka dah nampak kita dah menang. Yang mereka cintakan bukan harta, tapi mereka cintakan kemenangan teman sekalian. That's why mereka turun. Mana lebih adil kita meletakkan kisah macam tu? Kita nak kata mereka turun sebab cintakan harta ke tak? Mereka cintakan kemenangan. Dan kemenangan depan mata mereka, mereka dah nampak kemenangan tu. That's why mereka turun. Oh. Dia menyangka, Salah sangka. Sayanglah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kalau kita nak baca cerita pasal Nabi Musa dekat dalam surah Kahfi tu, baca keseluruhan cerita. Jangan bila nak baca surah Al-Kahfi punya buat Nabi Musa tu start, dah jumpa dah dia dengan Khidir. Babak tu kita fokus. Tapi babak dia pergi berjalan dengan Yusha' bin Nun tu tak fokus pula. Kan tu masalah kita. Dalam berta'amul dengan kisah-kisah Quran. So yang ni perlukan hati yang bersih tuan-tuan sekalian. Dia tak semestinya ilmu yang banyak, kisah-kisah yang banyak dalam kepala otak kita, tidak. Tapi dia memerlukan hati yang bersih memandang kisah-kisah sebegini. Layakkah kita, seorang hamba yang biasa, mengatakan Musa tak sabar? Dia termasuk dalam 5 Rasul Ulul Azmi tuan-tuan sekalian. Yang paling banyak diuji dan bersabar dengan ujian. Tiba-tiba kita nak mengatakan kisah dia dengan Khidir, dia tak sabar. Sedangkan Khidir pun tak cakap dia tak sabar. Khidir kata dia tak mampu nak sabar. Beza tak sabar dengan tak mampu sabar. Lan tastati'a ma'iya sabra. Bukannya dia tak sabar langsung, dia tak sabar terus. Boleh setakat ni. Sama juga dalam cerita ni tuan-tuan sekalian, ini adalah kedegilan dan betapa dahsyatnya kedegilan Bani Israel yang saya nak bawa daripada cerita Nabi Musa ni. Ini kedegilan dia boleh tukar hittatun jadi hinta. Sepatutnya minta ampun tapi minta gandum lagi. Sombong dan tak malu. Istilahnya tak malu. Sombong dan tak malunya mereka, ya. Hinta ni datang daripada mana? Syarahan tafsir daripada perintah kami ni, mengatakan perintah kami. Anda buka Ibnu Kathir pun ada. Anda buka Sya'rawi pun ada.
ada menceritakan pasal dia mengubah apa benda kat sini. Sebab tu dia highlightkan kat sini, mengubah perkataan perintah kami. Perintah kami ni merujuk kepada perintah dekat atas tu. Okay, ini synchronization dia. Perintah dekat atas tu. Perintah untuk qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Okay. Jadi fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Okay, saya nak anda jangan terlampau bergantung kat terjemahan hari ni. Sebab kalau anda tengok terjemahan, anda takkan nampak the real musibah yang Allah berikan pada mereka. So kalau anda baca terjemahan hari ini, anda akan tengok, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik. So anda fikir, saya nak tanya anda, just what comes to your mind bila sebut bala bencana dari langit? Apa yang anda terfikir sekarang ni? Dia sebut bala bencana daripada langit. Kita kan sekarang ni baca terjemahan kan? Kalau sebut bala bencana daripada langit, anda terbayang apa? Peti tadi pula. Peti tadi. Lagi? Hujan menyebabkan mereka rasa ni. Mungkin menyebabkan banjir macam tu. Okey, lagi? Saya nampak apa-apa saja bencana yang Allah turunkan, sebab dia kata dari langit tu macam Okey. Yang lebih sempurna dan lebih baik kita menyangkakan setakat ini dengan cara ini adalah satu bala bencana yang boleh datang dalam pelbagai rupa tapi datang daripada langit. So daripada langit ni tak semestinya datang daripada langit turun. Kadang-kadang Allah nak sampaikan kat sini, bukan kadang-kadang, apa sebenarnya Allah nak sampaikan kat sini adalah dia datang daripada aku je sebenarnya. Satu bala bencana yang datang daripada aku. Sebab Allah tempat bersamanya di langit kan, di langit yang ke-7 Sidratul Muntaha. So bila Allah sebut bala bencana yang datang daripada langit, datang daripada aku. Tapi mufassir menyebut rijzam minas sama ini merujuk kepada satu penyakit. Rijzam minas sama, satu penyakit yang datang daripada atas, iaitu datang daripada Allah Azza wa Jal. So mereka semua yang zalim ini ditimpa satu penyakit yang pelik. Yang tu mufassir menyebutkan satu penyakit yang sangat pelik yang telah menyebabkan mereka ini satu tak boleh gerak. Ada mengatakan juga yang penyakit pelik ini sampai tahap mereka ni rasa macam craving yang terlampau amat sangat. Tahu craving? Apa? Craving apa? Kelaparan yang terlampau, betul, kelaparan kan? Kelaparan. Dia rasa macam sakit perut. Kalau anda sakit perut, anda boleh bergerak tak? Kalau sakit perut yang terlampau amat sangat, kadang-kadang kita akan buat macam ni kan? Betul. Kita akan macam menunduk dan sebagainya. So kadang kita tak boleh nak move, tak boleh nak gerak. So Allah dikatakan juga oleh mufassir tersebut, Allah menguji benda yang mereka makan tu. Benda telah masuk dalam perut mereka, Allah uji benda tu kepada perut mereka. Tapi jelas kat sini adalah dia merujuk kepada penyakit sebenarnya, rijzam minas sama. Ada juga mufassir mengatakan kulit mereka menjadi gelap dan jadi buruk lah. Sebab kenapa dikatakan mufassir apa signifikan gelap ni? Sebab Allah kata awal-awal tadi kan Allah nak jadikan mereka muhsinin, orang yang baik. So Allah sekarang ni menempelak mereka dengan cara Allah bagi penyakit yang menggelapkan kulit mereka. Sebab kamu tak nak peluang muhsinin ni, sepatutnya sekarang ni apa jua keadaan kamu, aku nak tukar keadaan kamu jadi orang lihat baik pada kamu. Tapi sekarang ni kamu tak pilih benda yang aku sarankan kepada kamu dah tak baik, sekarang ni aku tukar jadi tak baik lagi sekarang ni. Faham tak? Kamu memang dah tak baik dah pada pandangan orang. Sekarang ni aku bagi penyakit tu, tukar kulit kamu jadi hitam, so orang lagi lihat tak baik sekarang pada kamu. So bertambah-tambah tidak baik sekarang ni. So faham tak? So apa signifikan rijzam ni? Penyakit, bukannya benda-benda yang bersifat bencana dan sebagainya. Sebab apa tau? Orang berpenyakit, orang nak dekati tak? Orang yang berpenyakit, orang nak dekati tak? Kalau kita sakit, orang datang ziarah tu lain nak cerita. Tapi kalau orang macam ni, dah memang orang tak suka dia. Orang lihat jahat pasal dia. Tiba-tiba orang jahat sakit. Lepas tu pula kulit menjadi hitam, teruk pula pandangan fizikal dia. Nak datang dekat tak? Tak datang dekat. So Allah hinakan mereka dekat dunia lagi teman sekalian. Dahlah pandangan orang, persepsi orang pada Bani Israel dah teruk dah. Reputasi mereka teruk. Dan sekarang Allah tambahkan lagi bad reputation pada mereka dengan Allah gelapkan kulit-kulit mereka. So lagilah mereka tidak mahu dekati. Okay? Bima kanu yafsukun, sebab mereka selalu melakukan derhaka dan fasik. Okey, sebab tu saya kata hikmah kalau anda lapang dada baca cerita Nabi Musa ni, tiba-tiba masuk pula Nabi Musa masih hidup. Tadi anda tengok cerita pasal transfer Musa 40 tahun. Selepas itu Yusha bin Nun pula take over. Sekarang ni anda kembali pada cerita pasal Musa pula sini cerita. Sebab inilah hikmah. Allah tak bagi tahu Quran ni adalah kitab sejarah. Anda kena menggunakan akal untuk dapatkan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Wa idistasqa Musa, ni ayat terakhir Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi 'asaka al-hajar
fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingat lagi tak saya kata tadi 12 buah? Inilah gambaran kita dapat macam mana kita dapatkan 12 buah tu. Kenapa bila Allah perintahkan kepada Musa alaihi salam, sebab tadi kan dapat apa tadi? Dapat nikmat berbagai-bagai tadi kan. So mereka minta air pula masa tu. Minta, dia kata macam mana kami nak manfaatkan manna wa salwa ni sedangkan kami tak ada air. Dia minta lagi. Masa tu juga kita akan dengar cerita-cerita pasal dia minta mana yang lain. Oh tak cukup lagi ni, nak minta bawang lah, nak minta apa macam-macam lah. Bukan cik bawang dia minta makcik bawang tu disaster untuk kaum tersebut kan. Tapi bukan minta makcik bawang, dia minta macam-macam lagi selepas mereka dapat manna wa salwa. Okey. Jadi mereka minta air, antara yang paling jelas Allah sebutkan dalam Quran, mereka minta air. Dan untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu wahai Musa. Pukullah, wa faqul nadrib bi asaqal hajar. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Saya nak anda tengok ayat ni dengan betul-betul pandangan yang sangat-sangat berhati-hati daripada Allah. Sebab Allah tak kata Musa yang buat batu terpancut air. Ya? Tak, selepas tu saya tersilap tadi. Masuk Qaryah tu masuk 40 tahun. Saya dah tahu dah. Maksud ni mana wasalwa tu masih tu Musa ada lagi. Okey. Mana wasalwa Musa ada lagi. Okey. So saya betulkan sekali lagi, saya tersasul tadi sebenarnya. Saya baru perasan benda tu. Masa peristiwa mana wasalwa ada lagi Musa masa tu. Masuk Qaryah tu masa Yusuf Minun. Okey. Masuk Qaryah baru tu. Okey. Okey, baik, terima kasih. Saya dah perasan dah benda tersilap, tapi saya tak tahu bila masa terbaik itu betul kan. So rasanya masa terbaik itu betulkan sekarang. Okey. So bila Allah sebut mereka minta air daripada lepas mana wasalwa ini, maka Allah kata pukul batu tu. Saya nak anda pandang ayat ini adalah ayat berhati-hati daripada Allah. Sebab Bani Israel akan sentiasa mencari ruang terbaik untuk berikan alasan untuk meninggalkan Musa, untuk lebih kufur kepada Allah Azza wa Jalla. So bila Musa dapat perintah daripada Allah pukul batu, tengok Allahnya respons daripada pukul batu. Allah kata fanfajarat. Dia datang daripada perkataan infa'ala. Infa'ala ni, wazan infa'ala ini merujuk kepada bukan Musa yang keluarkan air tu. Allah gunakan fanfajarat minhu. Allah tak kata daripada pukulan tu ataupun daripada Musa, tapi Allah kata daripada batu tu terpancur 12 mata air. Maksudnya apa? Bukan kuasa Musa. Yang telah menyebabkan pukulan itu dan terpancur air ini, Allah jelas menyebutkan fanfajarat minhu. Bukannya Musa yang telah menyebabkan benda ini, dia asbab je pukul benda itu, tapi yang sebenarnya telah mengeluarkan pancuran 12 mata air ini adalah Allah itu sendiri. Ayat ni adalah ayat sangat berhati-hati sebab Allah dah tahu dah macam mana kerenah Bani Israel dan Allah tahu macam mana kaedah terbaik nak sampaikan. Sebab itu ayat ni tak timbul fitnah langsung. Sebab Allah bagi tahu yang keluarkan air ini adalah Allah. Batu tu sendiri yang keluarkan air, bukan Musa yang keluarkan air daripada batu tu. Jelas fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. That's why lah 12 puak, 12 mata air. Okay? Mereka dapat tahu tempat minum mereka masing-masing. So mata air satu untuk puak ni, mata air dua untuk puak ni. So Allah telah sediakan setiap seorang satu. Okay? Sekali lagi perkataan tetapi berbeza sikit. Tadi fakulu min tayyibati ma razaqnakum kan, betul? So lepas dapat air, Allah kata kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dia ayat ni saya katakan ayat yang orang kata marah Allah tu dah memuncak dah, tapi masih ada sayang. Pernah tak kita marah orang, kita marah tapi sayang tu still ada. Kan? Allah bagi tahu macam inilah gambaran dia. Ayat ni nampak macam harmoni, macam tak ada apa-apa sangat kan. Tapi tanda kemurkaan Allah tu sedang memuncak ketika ini. So bila Allah kata kulu washrabu, makan dan minum. So which mean Allah macam dah tinggi sangat kemarahan dia sampai Allah terpaksa mendetailkan supaya korang tak salah faham lagi dah. Tadi suruh makan saja kan. Sekarang ni lepas ada air, Allah kata makan dan minum. So lepas ni yang kata, oh aku makan je, minum tak? Aku dah bagi air sekarang ni, aku sebut dengan jelas wakulu washrabu. Dan aku nak bagi tahu makanan kamu dapat, minuman kamu dapat mir rizqillah, daripada aku. Dan perhatikan ayat seterusnya. Wala ta'thaw
fil ardi mufsidin. Anda baca wala ta'thaw kat sini adalah janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Tapi kalau anda buka mu'jam kitab bahasa Arab, kamus Arab, ta'thaw ini maksudnya jangan buat perkara bodoh. Athaw dia punya perkataan tu ainta wow, dia merujuk kepada pada zaman Arab ni ada orang yang macam dia bukan badut, macam mana nak kata, dia merujuk kepada seorang yang badan dia gempal, yang badan dia macam kalau kita tengok tu macam kita lihat dia macam orang bodoh. Oh, bahasa kasarnya orang bodoh, macam orang dungu, orang turus. Pernah tak? Faham tak maksud saya? Pada zaman orang Arab ada orang digelar sebagai Athaw ni adalah orang yang pada zaman Arab ni dia macam dilihat dungu, macam anda faham maksud saya kan? Saya tak pandai cerita lebih-lebih kan, sensitif benda ni. Tapi zaman Arab memang ada golongan, memang ada orang tu kat tengah-tengah masyarakat ada seorang macam tu. Allah guna perkataan tu supaya korang faham benda ni, supaya Bani Israel faham. Pada Bani Israel ada seorang yang memang dia badan gempal, lepas tu macam dia bukan orang gila tau. Anda tahu tak? Dia tak sampai tak gila. Dia macam orang yang macam dilihat dungu, tak tahu apa-apa, macam orang bodoh macam itulah. Orang jahil. Macam mana nak cerita? Korang faham tak? Dah sampai dah. Okey, dah sampai. So jadi macam tu. So point kat sini bila Allah kata wala ta'thaw, jadi verb dekat sini. So Allah kata jangan kamu buat benda-benda yang bodoh gitu. Bahasa kasar kan. So Allah gunakan benda yang ada kat sekitar masyarakat Bani Israel. Word tu yang kamu duk kenal orang yang dungu, yang kamu duk cerca dia, kamu duk hina dia. So Allah kata wa kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan sekali-kali kamu buat benda bodoh sampai merosakkan muka bumi ni, sampai melakukan kerosakan. Which mean kamu dah kenal kebodohan. Macam tu. Kamu tahu benda yang diistilahkan bodoh depan mata kamu sampai kamu gelak orang tu athwun. Tapi jangan pula kamu buat ta'thaw fil ardi mufsidin, benda bodoh yang akan merosakkan diri kamu sendiri. Mufsidin. Bahasa Allah masa ni. Silly mistake ada kan Ustaz? Silly mistake. Mistake kan benda yang tak yang silly mistake lah. Dia, bahasa ringkasnya silly mistake lah kan. Tapi kadang kita baca silly mistake ni tak rasa macam salah lagi tak? Kita sebut buat benda bodoh ni rasa macam kuat sikit. Itu silly mistake. Careless. Macam tu lah kan. So Allah kata tak patut kamu buat silap. Sebab kenapa Allah guna ta'thaw? Benda tu kamu dah declare. You know what is stupid things. You recognize stupid things, yang benda yang berlaku dekat dalam kalangan masyarakat kamu. So Allah guna verb yang sama, word yang sama dalam bentuk verb. Jangan buat benda-benda yang stupid sampai mendatangkan mufsidin, bencana dan kerosakan. So jangan kamu declare, saya tak tahu pula benda ni salah. Jangan kata macam tu. You know that is stupid thing. That is stupid thing. So don't do it ever. Masa ni memang Allah dah tinggi sangat kemarahannya kepada Bani Israel. So hari ini tuan-tuan sekalian, secara kesimpulan, kita dah kenal betapa degil tak degilnya Bani Israel, dan inilah Nabi Musa punya kaum yang Nabi Musa berhadapan. So dengan kita memahami cerita ni, dia akan buka peluang, dia akan buka kefahaman kita pada banyak cerita-cerita lain pada Nabi Musa. So kita dah kenal siapa Bani Israel, dan always remember, walaupun cerita ni pada Bani Israel, pengajaran dia bukan untuk Bani Israel tau. Kenapa hikmah cerita Nabi Musa banyak dalam Quran? Sebab Allah nak suruh kita ambil pengajaran pada kaum ni. Sebab kita hidup dalam kalangan masyarakat majmuk, kita hidup berbilang kaum, ramai orang, dan memang tidak dapat dinafikan ada orang yang bagus imannya kepada Allah. Ada orang yang mungkin dia degil kepada Allah, tak mau beriman, kadang on off, imannya turun naik dan sebagainya. Maka dalam situasi sebegini, Allah suruh kita belajar daripada peristiwa Bani Israel dan pilih kita nak jadi yang mana. Dengan banyak seruan-seruan Allah pada Bani Israel, Allah kata sepatutnya orang yang beriman jangan buat macam mana Bani Israel buat. Setuju tak? Benda yang ada pada Bani Israel ni banyak dah repeated, dan benda tu berlaku pada zaman sekarang. Banyak sangat. Cuma Allah bagi kita bekalan cerita yang paling menggambarkan cerita kaum paling degil. Maka jangan kita pula berusaha membina negara dan kaum yang penuh dengan orang-orang degil seperti Bani Israel. So dalam surah Al-Baqarah juga cantiknya, ini ironi dan harmoni surah Al-Baqarah. Selepas Allah gambarkan betapa teruknya kaum ini, betapa gambaran satu nation yang teruk iaitu Bani Israel, Allah lepas ni, tak lama lagi dah kita akan sampai. Lepas ni Allah ceritakan pasal ikon positif. Dan we should be like him. Siapakah dia? Siapa dia? Yes, Nabi Ibrahim.
Kamu duk Allah previewkan cantik cerita ni, dimulakan dengan Bani Israel teruk. Rasa macam rasa macam degilnya dia, rasa macam teruknya dia. Tengok cantik, lepas ni Allah cerita pasal Nabi Ibrahim. Dan siapa kamu nak follow? Follow Nabi Ibrahim. Ini orang yang kamu boleh jadikan ikon dalam surah Al-Baqarah. This bila ayat Quran ni turun Ustaz kan, masa cerita tentang Bani Israel, surah Baqarah ni di Madinah Ustaz kan. Bila ayat ni turun, Nabi sebarkan dekat sahabat-sahabat dia, yang orang Arab tadi. Adakah Nabi juga sampaikan cerita ni kepada Bani Israel yang duduk sebelah dengan dia orang tu, atau ada orang Arab yang pergi menyampaikan ke macam mana Ustaz? Ada orang Arab pergi menyampaikan, tidak? Orang Israel yang duduk sebelah dengan orang Arab tu kan, Jazirah Arab. adakah orang Israel pun dengar ayat Quran ni turun, cerita pasal dia orang? Kalau kata Bani Israel dengar, Nabi berdakwah pada orang Israel itu juga, maknanya dia pun pergi diceritakan ayat Quran turun ke macam mana Ustaz? Saya tak pernah dapat gambaran. sekejap ayat mana sekejap ada tuan. Mana dia orang dengar sebenarnya? Ayat, terima kasih tuan, saya tiba-tiba dapat link dengan ayat ni. Subhanallah. Sekejap. Wattaba'u ni jauh lagi. Am taqulu kan. Sekejap. Sebab ada juga ahli kitab yang masuk Islam kan, contohnya isteri Rasulullah kan. Betul. Sekejap. Allah jauh dah ni. Sekejap. Sikit. Ni. Ayat 174. Cerita pasal Bani Israel ni memang ada dengar. Dan benda ni adalah sebab dalam kitab Taurat, ni sejarah dia. Kitab Taurat ada menceritakan pasal ada nabi akhir zaman yang akan bawa Quran, dan itu adalah absolute kebenaran yang kita kena follow. Jadi ada setengah-setengah puak daripada Bani Israel ini dengar yang pasal benda ni, dan dia tahu tentang keabsahan, keaslian kebenaran yang Nabi nak bawa. Maka ada benda-benda yang mereka dah dengar daripada Nabi sendiri, dan tapi mereka, apa yang mereka lakukan adalah mereka sembunyikan tu, menyembunyikan daripada itu. Ada satu ayat lagi sebelum ni yang menggambarkan mereka sembunyikan juga ayat-ayat Allah setelah diterangkan kepada mereka. Cerita pasal Bani Israel juga. Tapi kalau nak menjawab persoalan Cik Yusuf tadi adalah, adakah mereka mendengar ataupun ada orang tolong sampaikan kepada Bani Israel? Sebenarnya mereka dengar direct daripada Nabi. Mereka dengar juga daripada Nabi. Cuma ada antara sikap mereka, awal-awal juga dalam babak surah Al-Baqarah ni, antara sikap mereka adalah mereka menyembunyikan kebenaran. Bahkan ada daripada kalangan mereka yang mencabar ayat-ayat itu. So ada gambarannya sebegitu. Tapi kalau nak jawab sama ada mereka dengar sendiri ataupun mereka dapat sampaian ataupun utusan-utusan lain, maka jawapan saya adalah mereka juga mendengar sendiri. Walaupun mungkin tidak keseluruhan, mungkin barangkali mereka ini hanya 2-3 orang yang dengar, dan mungkin sebab itu Allah kata mereka menyembunyikan kebenaran tu. Mereka tidak sampaikan kepada orang lain. Okay. So baru teringat ayat ni juga ada kaitan. Okay, baik. Ada soalan lagi tak? So alhamdulillah tamat. Silakan tuan. Macam mana? Bahira? Oh, saya tak pasti. Saya pun okey. Dalam perjalanan ada jumpa seorang pendeta bawa buku. Nampak yang awan tengah memayungi. Jadi panggil Rasulullah. So dia tengok tanda-tanda yang ini adalah budak yang akan buat profesi tu. Akan membawa kepada dia lah. Jadi kita sembunyikan daripada sebab dia rumah adalah kira ahli kitab. Daripada kitab-kitab sebelum rasanya Bani Israel. Wallahu alam. Tapi ya kot saya rasa. Tapi saya boleh katakan saya tak pasti tentang keabsahan cerita tu. Adakah betul ke tidak, Israiliyat ke tidak, saya tak pasti. Kalau kata nak menjawab directly daripada persoalan Cik Yusuf tadi, kalau kata dengar direct ke tidak, Bani Israel ni tahu ke tidak pasal kebenaran Quran, mereka dapat tahu, mereka dapat sampai pada mereka. Okay. Nanti saya cross check balik tentang Bahira dan sebagainya itu. Ada soalan lain tak? Ramai nak tanya soalan. Kita habis pukul 10 Silakan.
mereka dapat ganjaran syurga. Tapi next ayat pun Allah kata mengenai orang yang tak beriman akan balasannya neraka. So ada hikmah kenapa Allah susun macam baik dulu, lepas tu Allah susun ayat tu syurga dulu, lepas tu neraka, ataupun neraka dulu baru syurga. Ada hikmah tu. Kadang-kadang dia bergantung kepada surah tu, apa yang Allah nak sampaikan, the main idea surah tu. Ada je kalau kita tengok dalam surah Yasin yang kita baca, surah Yasin tu dominan ceritanya pasal neraka. Tapi walaupun 3 ayat pasal syurga, Allah menjamin hikmah terbesar. Walaupun 3 ayat berbanding dengan puluhan ayat tentang neraka, 3 ayat tu mesti menang. 3 ayat tu mesti menang. So kalau kata ada hikmah ke tidak, kenapa Allah dahulukan neraka kemudian syurga, lepas tu syurga baru neraka, memang ada hikmahnya lah. Nazmul Quran ini adalah benda yang tidak terjangkau di fikiran. That's why lah kalau nak kata Nazmul Quran ataupun nak ceritakan pasal penyusunan juzuk, penyusunan surah, sebab itu ulama mengatakan this is tauqifi. Benda yang kamu nak bincang sampai tahap kamu akan tawakuf, stop. There are no further discussion. Tahu tak? Sampai further discussion sebab apa tahu? Sebab kita akan jumpa titik temu wallahu a'lam. Sebab itu namanya tauqifi. Bincang, we stop. Sebab dah tak ada lagi lah ruang untuk bincang, sebab tawakuf, stop, waqaf. Sebab kita jumpa titik noktahnya adalah wallahu a'lam. Kalau anda bahaskan macam mana juzuk satu juzuk, macam mana dia kumpulkan macam ni, kenapa dia pecahkan macam ni, macam ni, kita akan buntu semua sekalian. By the end dia akan tauqif, stop. Dan kita akan serahkan wallahu a'lam, dan kita percaya segala benda yang penyusunan Al-Quran ni adalah benda yang telah Allah yang tentukan. Allah yang tentukan mereka. Macam mana Allah tentukan, macam mana orang yang tidak ada nabi, orang yang tidak ada nabi pada zaman itu, macam mana Allah ilhamkan orang macam ni? Mulia macam mana Zaid bin Sabit? Mulia macam mana orang yang mengumpulkan Quran ni? Tu benda tu memang tak dapat nak cerita. Memang tak dapat nak cerita. Maksudnya dia akan jadi tauqifi, dia akan stop dekat situ. Okay? So ada hikmah, mesti ada hikmah. For sure ada hikmah. Ada lagi soalan lagi tak? Oh, dua soalan. Tak apalah, kita ambil lambat kan. Sebab saya terdengar apa yang dikumpulkan mula start zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia start transcribe. Sayyidina Umar dikumpulkan. Because itu yang saya belajar dalam satu seminar saya pergilah. Okay. So sekarang either Sayyidina Uthman ataupun Sayyidina Umar. Adakah mereka yang tentukan like this ayat goes first, the next ayat? Faham tak? Penyusunan ayat ditentukan dengan Sayyidina Abu Bakar pun dah tahu lagi dah penyusunan ayat sebenarnya, dan dia dibacakan ikut susunan. Macam mana dia dapat tahu susunan? Sebab dia dengar Nabi baca masa bulan Ramadan. Susunan Quran diketahui daripada ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat yang mengumpulkan Quran. Mereka based on bacaan Nabi masa bulan Ramadan. Sebab setiap kali Ramadan, Jibril akan tadarus dengan Nabi, dan Nabi akan bacakan semula dalam solatnya, dan masa itulah orang akan tahu apakah nazmul Quran, susunan Quran itu sendiri. Itulah sandaran para sahabat khususnya kepada penyusunan ayat-ayat dalam Quran. Tapi yang saya ceritakan tadi, tauqifi tadi adalah dia datang daripada benda yang bila start ada juzuk, ada surah, kenapa surah ni nama ni, itu benda-benda yang tauqifi. Okay. Menjawab soalan. Tapi betul juga usaha pengumpulan memang bermula pada Umar Al-Khattab. Tapi Osman sahut dengan menjadikan benda terlebih serius dalam bentuk pengumpulan. That's why di import Zaid bin Sabit dan sebagainya tu, antara orang yang memudahkan pengumpulan Al-Quran. Maksudnya yang kata Quran ni kalau dia bukan daripada Allah, because either Sayyidina Uthman atau Sayyidina Umar sunnah. So mereka merasakan benda tu man-made lah. Dia bukan man-made, tapi sebab tu lah bila kita bincangkan jauh, memang kita nampak macam mana orang yang tidak ada Nabi dah wafat dah, macam mana kita nak betul-betul depend on kepada pendapat mereka. Tapi inilah benda yang kita tak boleh nak jangkau, benda yang tak boleh kita nak ulaskan dengan akal fikiran. Sometimes kita akan kata wallahu a'lam macam mana, we just yakin dengan apa benda kita baca pada hari ini. Soalan terakhir ada soalan lagi tak yang tanya? Ada ke sini? Saya nak tanya pasal tadi Ustaz kata kesimpulan daripada ayat 56 tadi tu, Allah gambarkan guru ni macam tadi Ustaz kata kan, kita tidak boleh sentiasa memberi peringatan dengan cara berlemah lembut. Ada waktu peringatan tu perlu tegas. Adakah dekat sini terutamanya di awal tu kita perlu lembut-lembut dulu kemudian datang dia tegas, ataupun sebab kadang-kadang ada orang ni kan dia lain-lain personality, ada orang yang dia prefer terus bertegas.
kita bahawa tak kisahlah personality kita ni seperti mana, tetapi dia tidak boleh terus dengan peringatan yang tegas, tetapi perlu berlemah lembut dahulu. Allah sebut dalam Quran bukan isu lembut ataupun keras. Allah sebut dalam Quran sampaikan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan hikmah, dan hikmah ni dia depend pada audience. Dia kena depend pada audience. Sebab itulah pentingnya kalau uslub pedagogi pembelajaran ini. Ada cikgu kat sini pedagogi, pernah dengar tak? Pedagogi pendidikan. Pentingnya kita mengenali anak murid tu, tahu macam mana kita nak mengajarkan dia. So isunya adalah bukan kita berlemah lembut dulu dan kita pergi keras. Cuma isunya adalah macam mana kita nak menjadikan pembelajaran ataupun penyampaian kita berhikmah. So kadang-kadang mungkin marah itu berhikmah. Maksudnya kalau kata kita memang kenal siapa kemajuan kita, melalui pendekatan yang lembut, tidak berkesan kepada mereka, jadi kita katakanlah bila kita baru terus berjumpa mereka, kita terus asyik dengan peringatan yang lebih tegas, bukan kerana kita tak nak berlembutkan, tetapi kita consider itu sebagai hikmah kerana mereka tidak lagi boleh. Kalau kita merasakan hikmah dan kita yakin penyampaian itu boleh diterima. Dan yang paling penting adalah jangan kita menjadikan penyampaian kita mendatangkan fitnah kepada agama. Itu yang paling penting kita kena jaga. Kadang-kadang penyampaian itu mendatangkan fitnah. Allah suruh kita berjihad, tapi saranan Allah bila kita nak pergi berjihad ni jangan timbul fitnah. Macam mana ayat dia tu? Ada ayat dia pasal Allah suruh kita semua pergi berjihad, tapi the only cara ataupun piawaian Allah kata jangan kamu nak pergi berjihad ni, satu je syarat, jangan timbul fitnah. Buatlah apa cara sekalipun dan penyampaian dakwah kamu ke jihad kamu ke, yang penting tolong jaga agama, jangan timbul fitnah pada agama. Yang tu bergantung kepada kita punya hemat lah. Kalau kita kata macam terus surang dengan cara kasar macam tu dan rasa macam dia boleh terima, tafaddal, silakan. Tapi kalau kata dia macam mungkin mendatangkan fitnah ataupun mungkin ada mata-mata yang mungkin akan menimbulkan fitnah daripada cara kita, maka kita kena hati-hati. Cikgu tu utamanya memang kena warak lah, saya rasa. Dia kena warak, dia kena itqan, dia kena hati-hati. Sebab itulah memang nak jadi cikgu ni, pendidik memang kena hati, kena sentiasa tawajuh pada Allah. Barulah ilmu tu sampai. Tengoklah siapa the best teacher, the best pendidik dekat muka bumi ni, Rasulullah. Siapa dia? Kenapa orang boleh dengar? Yang paling penting adalah ramai orang kesampingkan pembelajaran akhlak. Yang itu saya nampak. Pembelajaran akhlak. Kadang-kadang guru pun tidak berakhlak sampai menyebabkan pembelajaran itu tersekat. Pembelajaran itu tidak sampai, tidak efektif. Sebab masalah akhlak. Yang itulah sebenarnya. Kalaulah pembelajaran akhlak, silibus akhlak ditekankan dekat seluruh Malaysia ataupun dekat seluruh tempat, insya-Allah kita akan lebih dapat merasai ruh Nabi dalam pembelajaran dan dalam sudut ruang pendidikan itu sendiri. Ini idea saya lah dalam ruang pendidikan. Okey. Menteri Pendidikan siapa dah? Tak ingat dah siapa Menteri Pendidikan yang baru. Okay, baik. Yang saya tahu Timbalan Menteri tu kawan saya. Timbalan Menteri Pendidikan tu kawan saya tu, Syed Saddiq tu. UIA dulu. Syed Saddiq. Timbalan Menteri Pendidikan. Okay, baik. Saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih. Ada soalan lagi? Nabi Musa diberikan Allah untuk Cakap direct dengan Allah. kaum dia pun direct lah. Apa di Israel macam banyak yang Allah dalam surah kaum dia minta lah dengan Tuhan tu warna kali lembu semua kan. Jadi kan ni ayat ni direct ke kaum dia. Allah tak direct pada dia. Allah tak pernah direct dengan Bani Israel. Allah, dia berdoa dengan Allah memang akan sampai direct lah. Cuma Allah tidak pernah direct dengan Bani Israel. Sebab kalau Allah pernah direct, mereka tak akan timbulkan narallah jahrah tadi tu. Mereka tidak akan timbulkan, perlihatkan Allah depan kami dan kami akan percaya kena bunuh puak-puak kami. So Allah tidak pernah direct dengan mereka. Sebaliknya mereka direct dengan Allah dengan cara berdoa lah, cara mereka minta pada Allah. Kan? Sebab Nabi Musa pun beritahu, tidakkah kamu kenal dengan banyak kali kamu minta pada Allah dan Allah makbulkan doa-doa kamu? Ini tanda kewujudan Allah, tapi mereka tidak percaya. Mereka nak tengok depan mata mereka sendiri. Mana Allah? Narallah jahrah. Ya, ya. Tapi banyak ayat dia suruh Nabi Musa minta direct kan. Nabi Musa yang minta, bukan dia orang yang minta. Dia minta pada Nabi Musa. Hatta dia minta sekalipun, kalau Allah ni kan maha mendengar. Mereka cakap dalam hati sekalipun Allah dengar kehendak mereka. Sebab tu saya kata mereka direct dengan Allah dengan cara yang mereka tidak nampak Allah. Mereka tak dengar Allah sendiri. Hatta kita dengan Allah, kan kita direct dengan Allah. Kita berdoa dengan Allah, kita direct dengan Allah. Tapi Allah tak direct dengan kita. Allah bagi memang daripada Allah, tapi Allah tidak direct dengan kita. Mungkin kita tak nampak Allah memberikan rezeki pada kita.
Tapi Allah menghantarkan malaikat-malaikat yang memberi rezeki kita, menjaga rezeki kita, menjaga kedinginan negara kita, aman kita, dunia kita dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan sekalian kerana datang pada hari ini. Ramai, alhamdulillah. Saya kira cuti-cuti sebenarnya saya rasa macam kenyang, berharga dengan kehadiran anda semua. Terus support Tadabbur Center. Istimewa untuk anda. Kami tak post kat Facebook lagi, kan? Ramadan akan datang, kita akan lancarkan satu program namanya #Tadabbur30 dan akan dikemudi ataupun akan diisi oleh 9 orang panel daripada Tadabbur Center. Setiap hari satu video 15 minit pasal satu juzuk. Which mean 15 minit satu juzuk. Sebab kami duk faham pasal kekangan masa orang ramai. Nak dengar sejam mungkin akan bermasalah. Kita ambil the gist of the gist daripada juzuk 1, 2, 3, 4. Sujud satu apa gist dia? Apa mutiara yang kita boleh ambil? So mungkin anda dengar 15 minit saja, dan berita baik adalah tuan sekalian, mungkin ada orang yang tidak ada masa pun nak mendengar 15 minit. So pagi kami akan postkan juzuk berkenaan pada hari tersebut. Hari pertama juzuk 1, hari kedua juzuk 2. Malam tersebut lepas tarawih anda akan disajikan dengan infografik pasal juzuk tersebut. Which mean lepas habis Ramadan anda semua akan ada satu nota 30 helai tentang juzuk 1, 2, 3, 4, 5. Cuma jangan jual je. Okay? So anda semua akan dapat infografik itulah. Itu antara usaha kami Ramadan. Dan itu istimewa untuk anda yang hadir pada ini, saya umumkan pada anda lah, dan pada yang mendengar sekali, insyaAllah. So harap follow dan ikuti, share tu je saya harapkan, supaya dia jadi merebak dan fenomena dekat dalam Malaysia hari ini. Sebab kami dapat faham, nak datang ke kelas ni orang susah kadang-kadang. Ramadan pula tu, okay? Nak pergi tarawih lagi, nak tadarus Quran lepas habis tarawih lagi. Jadi anda peruntukkan 15 minit setiap hari untuk dengar apakah ibrah daripada kisah daripada juzuk tersebut, insya-Allah. Kan bulan 5 ni Aha. kelas yang waktu puasa kan? Tapi buat pagi. Dia takkan buat malam. Kalau buat malam tuan-tuan sekalian tarawih sini ya. Saya dimaklumkan setakat ni penyampai yang pilih waktu bulan Ramadan mereka nak buat waktu siang. Mereka tak akan buat pada waktu malam. Okey. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi tuan-tuan sekalian? Kita ada terima kasih tuan-tuan sekalian atas kehadiran. Selamat menikmati udara baru Malaysia baru, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita Buku Ustaz yang terbaru tu dah ada sampai ke belum? Kompas edisi Kenamas Kini Nak beli ke? dah sampai pada Ustaz Syahri, tapi tak sampai pada kita semua lagi. Baru sampai hari ni, baru sampai pada Ustaz Syahri. Nanti ada umumkanlah harga macam mana nak beli dan sebagainya. Kita akan update. So edisi Kenamas Kini banyak penambahbaikan kita buat atas saranan daripada orang-orang yang membaca sebelum ni. Okey, so insya-Allah mudah-mudahan dia memberi santapan bagi anda Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Pembetulan fakta, penambahan fakta, menginfografikkan benda-benda yang dilihat serabut pada Kompas atau tempat sebelum ini. Sebab ada je orang duk komen pasal serabutnya peta-peta ni dipecahkan dekat banyak page. So hari ni kita combinekan dalam satu peta besar. Anda nikmatilah timeline penurunan surah dengan lebih holistik. Kan susah lepas ni kan, anda kena buka page ni, anda kena buka page sebelah nak tengok. Kenapa ni? So buka dalam satu page besar, anda tengok semua timeline surah-surah. Dia akan lebih lazat lah, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih tuan-tuan sekalian atas kehadiran. Terlajak 30 minit tu saya minta maaf atas kelewatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa salatul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwat kekal dah hilang.